Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita berkumpul pada hari ini. Minta maaf saya mulakan sebelum pengurusi majlis bercakap apa. Kebetulan pagi ni ada bertembung waktu, jadi saya minta awalkan sikit. Saya boleh je duduk datang 9.30, tapi rasa macam rugi, banyak benda kita tak boleh kongsi, ya? Saya memang tak pernah kedekut waktu, insya-Allah. Duduk sampai pukul 1 pun tak apa, tapi orang larat tak larat je. Okay, Alhamdulillah. Jadi kali terakhir kita berjumpa pada bulan yang lalu, bahagian kedua, bulan lalu kedua, bukan ketiga. Saya ingat ada kakak kita, ini ketiga. Ada kakak kita share yang hari tu jumpa gambar motor tu, itu yang ketiga tak? Ini ketiga. Yang tu kedua. Ini ketiga. Sebab kita bahaskan pendahuluan ni pada bahagian pertama kita mengenal berkenaan dengan tajuk pengenalan kepada masalah akidah imam empat mazhab ni, kenapa penting kita belajar. Kemudian kedua kita bahaskan berkenaan dengan karangan-karangan, sumber mana kita nak tahu para imam ni punya akidah. So kita bincangkan pada kali kedua bulan yang lepas berkenaan dengan perkara tersebut. Apa karangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, Abu Hanifah, yang menjadi rujukan untuk diketahui di mana duduknya ajaran ataupun fahaman mereka. Okay. Hari ini insya-Allah masih lagi dalam pendahuluan, iaitu tajuk yang ketiga, sumber-sumber penerimaan atau talaqi. Dia istilah talaqi ni macam bila kita mendapatkan sesuatu daripada sumbernya, dipanggil talaqi. Ini kita penerimaan dipanggil talaqi. Jadi apakah dia kata sumber-sumber penerimaan di sisi para imam yang empat dan kesepakatan mereka terhadap apa yang berada padanya dahulu Nabi SAW dan para sahabat baginda. Mana sumber yang para imam ni tadi sebenarnya bertepatan mereka pada apa yang dalam sumber mereka dan ketepatan mereka dengan apa yang Nabi dahulu i'tiqadkan dan para sahabat i'tiqadkan. Okey. Dia kata kat sini, bersepakat para imam petunjuk yang empat dalam sumber penerimaan dan juga pendalilan dalam akidah dan agama. Okey, sumber penerimaan maksudnya dari mana kita dapat ilmu kita, kemudian pendalilan apa kita faham daripada sumber tersebut. Ini dua dah kita lihat dalam satu kitab yang kita banyak kali syarahkan, itu Manhajut Talaqi wal Istidlal, tata cara penerimaan dan juga pendalilan di sisi ahli sunnah. Itu sangat penting diketahui dalam perkara berkenaan. Kadang-kadang bila kita lihat salah manusia ni dua tadilah, sumber salah atau salah faham. Kalau sumber dia tak betul daripada awal, gagal. Kadang-kadang sumber dia betul, tetapi masalah dia apa? Cara faham pula. Itu dua perkara yang berkaitan dengan kita punya belajar. Belajar, tapi masalah sumber. Kedua masalah pemahaman. Itu dua perkara yang tak boleh lari. Lepas tu para ulama letakkan daripada disiplin atau tata cara penerimaan ilmu juga pendalilan. So, jadi kat sini para imam yang empat pun dia ada sumber dia dan cara pendalilan mereka dalam akidah dan agama. Dan inilah sebab kesepakatan kepercayaan mereka, macam mana kita akan terangkan nanti. Maka mereka bersandarkan kepada dua sumber
yang agung, iaitu kitab Allah dan juga sunnah nabinya, ya, sallallahu alaihi wasallam, yang terbina pada kitab Allah dan juga dan juga sunnah nabi ini, ijma' dan juga ijma' salaf umat ini, kesepakatan umat di atas perkara tersebut. Bagaimana ada orang salah faham berkenaan ijma'. Ijma' ni kesepakatan, dia mula dengan para sahabat Nabi SAW. Bukannya kesepakatan kita. Kita Malaysia dah setuju dah. Bukan. So agama ni daripada zaman sejak zaman turunnya Quran. Bukan zaman turun Quran dah sepakat, tiba-tiba datang kita boleh tukar. Tak boleh. Lepas tu kesepakatan disebut ijma'. Kesepakatan para ulama tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, Imam Syafi'i letakkan adalah kesepakatan para sahabat di atas satu pendapat. Kalau para sahabat kata ini yang akan belajar dengan Nabi, semua cakap satu kata-kata, tak boleh sesiapa datang canggah mereka atau datangkan dengan third opinion. Ini benda yang kena jaga betul-betul. Sebab kita sering dengar orang kata hormat ulama, hormat ulama. Saya kata betul hormat ulama, tapi ulama yang pertama kita hormat adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita kena ikut sahabat. Kalau dia tak ikut sahabat, dia terkeluar daripada ijma' atau kesepakatan yang asal daripada para sahabat tadi. Itu kena pegang betul-betul, ya, kena fahamkan. Baik. So dia kata kat sini, dan pendalilan para imam pula terjadi dengan merujuk dalam tafsiran Quran kepada Quran itu sendiri. Ini macam ditanya kepada Ibnu Katsir rahimahullah, bila dia buat baca persoalan pada muqaddimah tafsir dia, apakah cara paling bagus, paling elok untuk faham Quran? Macam ni jugalah sebenarnya. Yang pertama sekali, tafsiran Quran tu kepada Quran itu sendiri. Quran ditafsirkan oleh Quran. Sebab kadang-kadang dalam Quran Karim datang dekat sini secara rumusan, tapi datang kat sini adalah perincian. Dia akan datang macam tu. Bagi contohlah kita ambil ayat 20, ayat 37 surah Al-Baqarah, yang mana Allah nyatakan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu telah menerima Adam dari Tuhannya beberapa kalimah, lalu Allah Ta'ala kurnia taubat ke atasnya. Soalan, apakah kalimah itu? Kadang kita cakap, apa kalimah tu? Ada orang kata tawassul dengan Nabi Muhammad, ada kata selawat ke atas Muhammad, ada kata macam-macam. Tapi dalam Quran sendiri, kita buka ayat Al-A'raf 23, Allah Ta'ala nyatakan Adam dan Hawa berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia interlink lah. Itulah words yang Adam bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan kata-kata tersebut. Itulah kata-kata yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada Adam untuk kata. So jadi macam apa, nampak tak kita jumpa Quran dengan Quran saling tafsir menafsirkan. Macam kita boleh sebut surah Al-Baqarah kata zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Allah Ta'ala sebut lepas tu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah tafsiran bagi muttaqin tadi. Lepas tu bila kita kata al-ghaib, al-ghaib tu apa? Di unseen. Sebenarnya tafsiran paling betul adalah dalam surah Al-Baqarah tu sendiri. Ghaib itu tengok akhir. Allah Ta'ala kata amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itulah ghaib yang sebenarnya yang dikehendaki dalam Quran. Bukan ghaib macam yang bomoh, kan, dukun dan sebagainya. Bayangkan apa? Orang bertakwa tadi dengan ghaib yang dia percaya tadi menjadikan dia takut untuk buat dosa. Tapi kalau dia konon percaya hantu, jembalang, setan dan sebagainya, pocong lah, Dracula, benda sekali kan, dia percaya alam mistik. Tapi tak takwa, itu bukan tak ghaib yang dimaksudkan. Ghaib yang dimaksudkan dalam awal Al-Baqarah tadi, dijawab di akhir Al-Baqarah. Ini contoh macam mana Quran menafsirkan sesuatu sama lain. Jadi kaedah mereka macam tu. Macam Ibn Katsir bila tanya, apakah kaedah paling betul atau baik untuk faham tafsir Quran? Quran sendiri. Allah Ta'ala turunkan Quran, dia tahu apa benda yang dia nak dengan Quran, dengan apa yang dia kata.
Sebab tu kadang-kadang datang sini rumusan, datang sini perincian. Okey, tu pertama. Fa ilam yajidu, kalau mereka tak dapati, mereka kembali kepada sunnah Nabi SAW. Okay, kenapa? Sebab baginda Nabi SAW adalah penyampai daripada Tuhannya. Macam disebutkan dalam ayat 44 surah An-Nahl. Allah menyatakan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr, itu Quran, litubayyina lin-nasi, untuk kau jelas kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa turun kepada mereka. Mana Nabi, Quran tu diturun pada Nabi untuk Nabi jelaskan kepada manusia apa yang turun kepada mereka. So penjelas pertama bagi Quran adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa boleh tafsir lebih baik dari Nabi. Ini kena faham betul lah. Dia macam cara solat. Kadang-kadang kita dengar kumpulan-kumpulan yang tersesat daripada agama Islam. Solat tu apa? Apa maksud solat? Dia kata, apa maksud solat? Dia tanya orang. Oh, tak tahu. Solat tu, dia datang dengan idea. Kadang-kadang kata-kata dia, kamus Arab pun tak ada. Bukan kamus Arab, berpuluh-puluh kamus. Tak dengar ayat tadi. Macam saya pernah dengar seorang, apa hamba Ta'ala dulu. Alhamdulillah dia bertaubat. Dia tak nak solat. Dia kata apa? Waktu jumpa tu dia kata, saya rasa orang suka tambah-tambah agama, dia cakap. Dia kata aqimus solat. Dia kata aqimus solat maksud dia apa? Dirikan kebenaran. Aqimus solat, dirikan kebenaran. Tegakkan kebenaran. Saya tanya dengan dia, abang terjemahkan solat tu dengan maksud kebenaran, abang buka kamus mana? Arab ke? Arab Inggeris ke? Inggeris Arab ke? Ke Inggeris? Pasal dari logik, yang mana mungkin kita dapat perkataan tadi luar daripada konteks yang difahami oleh orang Arab. Dan itu sangat simple. Sebab tu penterjemah pertama bagi solat tu adalah Nabi. Lepas tu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Fadal. Sorry, dicepatkan waktu. Jadi anda tak sempat makan. Nanti makan kejap lagi. Okey. Jadi sallu kama ra'aitumuni usalli, itu penterjemahan dia. Beliau kata, Allah tak menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan kerana Allah wajib kata manusia menuju ke Baitullah, menunaikan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang dapat mampu berjalan. So Nabi terjemahkan sambil berkata, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku ibadat haji kamu. Kau tak tahu mana satu nak mula dulu mana? Tarikh bila? Kau boleh tarikh pergi ni, abang ada haji ke? Payahlah, tak ada kuota, tak apa. Jom kita pergi haji bulan Muharram atau haji bulan Safar. Orang tak ada, jadi boleh kita buat. Ni hadis saya ingat dulu pernah disuarakan oleh Kasim Ahmad. Walaupun kecil lawak dia, dalam Quran sebut bulan haji tu bulan tertentu, bukan semua bulan. Al-Hajju Asyurum Ma'lumat, haji tu bulan-bulan tertentu. Datang betul, lepas tu saya bulan 2012 kot, ada berlaku pertembungan. Ada jemaah haji yang patah balik daripada tempat menontar tu, bertembung, jadi mati banyak. Lepas tu Kasim Ahmad pun keluarkan pendapat. Kata, ini patutnya asing lah. Malaysia pergi bulan sekian, ini pergi bulan sekian, jadi tak adalah bersesak-sesak, dia kata. Allah, tapi ni sebab Nabi penterjemah pertama. Mana apa dia Nabi tadi itu yang dipakai kemudian oleh para sahabat. Mana mungkin ada lain terjemahan untuk ibadat, bahkan kenal Tuhan sebagainya. Macam kita sebut adalah Imam Malik bin Anas kata, mustahil, dia kata. Muhal. Nabi ajar kita basuh punggung, tak ajar kita kenal Tuhan. Tauhid, tak ajar kita tauhid. Nak tauhid betul masuk hutan, pergi berguna jerai. Mana mungkin? Nabi lupa punggung nak basuh, nak buang air hadap mana pun Nabi ajar. Tiba-tiba datang kita, agama kita ni nak belajar fiqah, datang masjid. Nak belajar suci hati, masuk hutan. Ini realiti masyarakat kita kalau kita perhatikan. Ini rahsia. Mana ada agama Islam ni mulakan rahsia? Macam akhir surah Yusuf kan, Nabi SAW disuruh mengatakan kul hadihi sabili, katakan Muhammad, ini jalanku, ad'u ila Allah ala basiratin, aku menyeru kepada Allah Ta'ala dengan terang-terangan, tak ada sembunyi-sembunyi.
Aku wa man tabani, siapa ikut aku. Allah Ta'ala suruh Nabi isytiharkan. Mana agama Islam bukan agama sorok-sorok. Masalah dia orang menyuruh-nyuruh ketika musyrikin Mekah pasal bahaya nyawa. Bukan menyuruh-nyuruh pasal ni rahsia kita je, jangan cerita kat orang. Mana ada agama rahsia macam tu. Bila ada orang terkata, ni kita insya-Allah hari ni belajar rahsia. Surah sekian, rahsia saja tak payah belajar. Dia jaga sikit. Tapi orang kita pula masalah. Bila rahsia tu ramai. Ni kelas kadang-kadang nak buat, nak banyak kan. Kata rahsia titik bar. Orang lupa datang. Serius. Orang Malaysia tak tahu kenapa. Kalau yang akak-akak, doa menjadikan suami sayang. Ayat mana Quran amalkan itu suami sayang. Memang dah ramai. Ini bukan sini tempat lain. Kan terasa pula kan. Tapi betul. Menyalin tu. Kalau nak kena ke orang musuh kita, saya ingat seorang kakak-akak tu. Dekat Yayasan Taklim, dia ceritalah. Dia ikutlah seorang ustazah ni. Duk cerita tentang agama. Baguslah kat datang office dia. Dekat Jabatan Kerajaan Negara. Dia pergi seronok. Tapi satu hari dia tinggalkan kelas. So apa? Ustazah tu ajar. Kalau kita geram dengan orang, ambil daun bidara, letak dekat lesung tu, lepas tu sambil ingat orang tu baca ayat Quran sekian, lengit. Saya ingat kan orang Cina je ada. Orang Cina ada. Dia maki, kita bayar dia upah, dia pakai slipper, dia ketuk muka orang tu. Yang kita marah. Upah nak maki orang tu upah. Dia maki cela orang kan. Nanti orang tu kena kesialan lah. Rupanya dalam Islam pula ada timbul macam tu. Ayat Quran pula tu. Baca ayat sekian, dengik dalam bidara tu, bayang muka kawan tu. Ni benda-benda kita dalam agama kita ni. Yelah. Kadang-kadang benda yang pasal yang terang-terang berkaitan orang sayang kita ke, benci kita ke. Kan Nabi sebut, ia berkaitan dengan cinta dan bencinya Allah Ta'ala pada manusia itu sendiri. Tapi kita tak pernah pun nak koreksi diri kita. Apa hubungan kita dengan Allah Ta'ala menyebabkan kita kat dunia ni masalah. Itu kadang tak ada manusia yang fikirkan. Kebanyakan macam fikir semua mistik-mistik ni. So jaga bab tu. Ya? Pasal penterjemahan Quran, pemahaman agama mesti datang daripada Nabi. Maka apabila mereka tak dapati, mereka merujuk pada tafsir para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Kerana para sahabat, kerana mereka menyaksikan penurunan Al-Quran. Depan mereka Quran turun. Kan? Diorang tak nampak Jibril, tapi diorang nampak Nabi ketika menerima Quran tu dibebankan. Unta Nabi naik, turun ke tanah. Macam nak patah kaki. Tak tahan beratnya menanggung akan menabi ketika Nabi terima wahyu. So, diorang melihat akan semua sana tadi. Bukan setakat dengar cerita, diorang tengok sendiri ketika Quran diturunkan. Ya? Dan mereka menerima pula Quran tadi daripada Nabi SAW. Dan mereka tahu sebabnya. Waktu para sahabat Nabi mustahil mereka belajar Quran dengan Nabi. Macam dia sebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia sebut apa? Dia kata, dahulunya orang-orang mengajarkan kami Quran. Dia tabi'in. Dia kata para sahabat yang ajar diorang Quran, kata bahawa kami belajar dengan Nabi SAW Quran 10 ayat 10 ayat. Mereka takkan pindah 10 ayat baru. Mereka setelah mereka faham ilmu dan amal dalam ayat tadi, baru mereka pindah. Al-Quran bukan diturunkan untuk dibaca sahaja, tapi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Dan maksud tadabbur adalah faham dan amal. Faham dan amal. Tapi banyak orang dia sibuk nak faham sahaja, amal belum tentu. Faham dan amal itulah tadabbur. Bukannya maksud faham saja, kita bincangkan kalimah ni banyak mana, apa maksud ini, tak. So, lepas tu dia kita belajar, keluar-keluar tak pakai. Itu bukan. Jadi mereka praktis Quran tu sendiri, mereka tengok Nabi tujukan pada maksud apa, pengertian apa. Okay? Kemudian lepas tu kepada para tabi'in yang merupakan para penuntut atau pelajar kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nama para tabi'in yang menjadi rujukan dalam contoh tafsir limited sebab dia anak murid siapa? Ibn Abbas ke, Ibn Mas'ud ke, Ubay bin Ka'ab ke, dia akan balik kepada guru-guru Quran di zaman Nabi. So diorang inilah yang kita lihat para ulama datang cari kata-kata mereka, yang mereka ni belajar dengan para sahabat. Yang para sahabat kenapa? Sebab mereka belajar dengan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. So para imam yang 4 mazhab ni semua memahami kaedah macam ni. Untuk faham Quran, tengok Quran dulu. Kemudian tak ada Quran, cari daripada hadis Nabi. Tak ada daripada Nabi, pada para sahabat. Tak ada para sahabat, pada tabi'in. Okay? Kerana mereka ni anak murid para sahabat dan penukil ilmu-ilmu para sahabat. Anything tentang para sahabat kata batal ke, sah ke, orang lah penukil bagi agama ni. Sebab tu Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala jamin untuk agama ni dijaga, tajuk sebenar penjagaan tadi sebenarnya adalah kembali kepada siapa nukilkan pada kita. Lepas tu kadang bila saya jumpa orang-orang yang kononnya nak faham agama dengan cara tersendiri, kita lihat sebenarnya mereka, bila mereka buat benda tersebut, mereka kena buang sahabat dulu. Dia tak nak pemahaman. Macam dia kata, saya tak nak ikut hadis. Saya kata, awak dapat Quran macam mana? Awak mana ikut Quran? Quran dapat mana? Quran dapat mana? Adalah Quran dah adalah. Pada Quran kita dapat pun melalui para sahabat. Kalau para sahabat tak nukil daripada kita, tak boleh kita dapat Quran. Kemudian lepas tu anak murid sahabat, tabi'in, and seterusnya sampai zaman kita. Sebenarnya macam tu. Cuma macam kita sebut itulah, sistem ilmu yang sedemikian menjadi pudar dan tak diketahui sebab bila orang malas nak belajar daripada teks asal. Semua nak tahu boleh tak boleh je. Ustaz, saya tak nak tahulah dalil-dalil ni. Saya nak tahu boleh tak boleh je. Ustaz cakap boleh tak boleh. Kita pula kadang-kadang tak nak kata pada dia ikut cakap kita. Nanti keluar mazhab baru, mazhab adli pula. Ini mazhab timbul sebab itu. Dia keluar mazhab baru sebab orang malas belajar. So kita berialah baca hadis nombor sekian, buka je hadis dalam ni, kita bagi ayat Quran ayat ni. Tiba dia kata, tak nak, saya nak tahu boleh tak boleh je. Ustaz Tahir dah bagilah ayat-ayat kat saya. Ni jaga-jaga sikit. Sebab tu kita lihat para imam yang 4 ni macam tu. Sistem dia adalah sistem yang sama. Yang kita sekarang cuba sedaya upaya. Kadang kita dengar ustaz-ustaz yang mengajarkan sunnah ni beria sibuk sebut hadis mana, Quran mana, sebut dalil. Sebab apa? Sebab ini kaedah yang sama penerimaan, pengambilan dan pendalilan para imam yang 4. Dia takkan berbeza. Okay? So, jadi mereka sebenarnya menjauhi keinginan-keinginan dan pendapat semata-mata. Kalau pendapat pun bandingan dengan dalil, bukan pendapat semata-mata. Okay? Yang tidak maksum. Yang kita tahu tak maksum. Okay? Maksud tak terpelihara daripada kesilapan. Kerana dia kata sungguh telah datang nas-nas yang melarang daripada itu. Memang banyak nas yang datang. Contoh macam hadis yang datang sebutan. Cuma hadis ni dipercanggahkan kesahihan dia. Tapi dari segi praktis memang para sahabat Nabi dan juga para tabi'in, mereka berpegang kan cara tersebut. Macam orang datang tanya tafsiran sekian. Dia kata macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang tanya tafsiran tentang satu ayat. Dia kata apa? Langit mana nak lindung aku? Bumi mana nak tampung aku? Kalau aku cakap tentang Quran, benda aku tak tahu. Maksud kalau dia bercakap juga, maksud dia tahu. Kalau dia ditanya tentang benda tak tahu, dia kan senyap. Kita jangan kan. Tak tahu pun buat tahu. Sampai ada kepala tahu. Istilah baru kan. Zaman-zaman media sosial ni merebak. Ada kali istilah baru. Pala tahu. Dan semua jadi mufti. Zaman sekarang kes boykot semua jadi mufti. Tak nak tanya mufti. Mufti ada, tanyalah mufti. Tak nak. Dia tanya je orang lain. Orang lain dah sibuk keluarkan. Ini senarai, ini sekian, ini sekian. Kami lihat dekat kat Kadim, dia orang buat tajuk tu, podcast. Dia kata nak bergaduh dengan orang ni. Memang jadilah. Yang muka saya kalau benda kontroversial, kena muka saya. Muka Syekh Husin, benda-benda yang tenang, damai. Pasal dia tak boleh masuk pada konflik ni. Dengan saya tak apa, gaduh. Dengan lain tak boleh. Dengan dia tak boleh. Jadi memang kita buat tajuk ni lah baru ni. Marahlah orang. Sebab tu saya tanya, ada satu orang tu dia kata jangan tipu, don't lie, dia kata. Benda tu banyak berlaku zaman Nabi boykot. Saya kata dia bawa ayat, satu benda pun tak ada kaitan dengan boykot. Kisah Yusuf suruh adik berapa kata tak bagi dia trick adik-beradik dia supaya bawa adik-beradik seibu sebapak dia kepada dia trick yang adik-beradik sebapak dia tu untuk bawa Bunyamin, dia punya adik. Dia trick, bukan boykot. Mana ada boykot, dia bagilah. Dia pelik ni, dia boykot. Saya kata, mana dia baca ni?
Kadang-kadang benda macam ni kena jaga sikit. Kita bukan masalah kita tak sokong saudara kita yang di Palestin. Tapi bila kita tak suka dengan orang yang buat anaya pada mereka, kita pada orang tu saja. Bukan adik-beradik dia pun kita jumpa terkajang. Kau siapa? Kau pak kita pukul. Mana boleh? Sebab tu dalam agama ni pasal kan kita ada istilah asas la taziru waziratun wizra ukhra. Ayat ni banyak kali sebut sampai orang hafal. Orang tak hafal Quran pun akan hafal. Tak menanggung dosa seorang dosa orang lain. Kalau kita buat macam tu, apa nilai kita? Gaduh. Tak nak makan lah. Jangan makan. Saya kata masalah. Kalau cakap bab kesihatan, baguslah. Contoh katakanlah tak nak boikot makan nanti pasal tak elok dengan kesihatan. Silalah. Mahal ke? Dalam dia burger sedap lagi kan? Murah pun murah. Tapi realiti dia yang jadi sekarang ni masalah apa? Tak adil tu je. Islam tak ajar kita. Mesti saya katalah, awak cakap macam ni, orang tengah marah. Saya kata walau dia marah sekalipun, dia kena ikut sunnah lah. Mana marah tanpa sunnah? Tu dia kata bila kita tinggalkan dalil, keluar mazhab baru. Mazhab tapi dia panggil. Betul Quran kata macam tu. Betul Nabi pernah beli barang dengan Yahudi. Tapi ustaz, betul Nabi punya baju besi tergadai pada seorang Yahudi. Kita pun barli yang Nabi ambil. Nabi SAW boleh petik jari macam tu, semua para sahabat bayarlah untuk baginda. Tapi ketika baginda nak wafat, Aisyah sebut. Aisyah kata Nabi mati dalam keadaan baju besi Nabi tergadai pada seorang Yahudi. Kerana tepung barli yang Nabi ambil daripada dia, Nabi letak cagaran. Ni kaedah. Saya tengok orang Arab buat macam ni. Saya ada kawan-kawan dekat Yaman dulu, yang perangai dia macam ni. Dia ambil pinjam duit kita, dia tinggalkan barang. Dan barang tadi biasa lebih mahal daripada hutang yang dia bagi, yang dia ambil dari kita. Kita pun bagilah pinjam. Lepas datang setahun dia datang. Tak maaf, tak boleh bayar lagi. Ni $100. Nanti $100 lagi nantilah. Kalau kau tak nak ni, kau jual dia kitab ni, tak apa. Saya kata apalah, kita pun dapat benefit lah baca kitab tu. Nak beli kitab tu mahal. Kitab tu nak duduk dekat bilik kan. Pergi library berapa kali sangat. Lepas tengok atau pergi dekat apa? Kedai jual buku, bukan boleh duduk lama-lama dalam tu. Jadi duduk dia tinggal dekat kita. Tu lama sikit datang seorang kawan dia. Dia kata, kawan tu ada tinggal kitab. Saya kata betul. Mana? Tunjuklah. Dia buka, tengok. Dia keluar $1 dia bagi. Sebab kawan tak boleh bayar kan. Dia minta kawan lain ambil buku tu dan bayar. Dipastikan duit tu dapat. Dia tahu saya takkan jual buku tu. Tapi ni kaedah macam orang Arab, dia punya cara mereka muamalah. Macam Nabi buat lah. Letakkan cagaran kepada orang yang kita pinjam. Kalau kita tak dapat bayar, dia boleh dapat duit dia balik dari cagaran tersebut. Nabi tinggalkan baju besi. Mendekati kematian Nabi tinggal baju besi. Kerana tepung barli Nabi ambil untuk keluarga dia, Nabi ambil lu bagi. Banyak orang kata, kenapa Nabi buat macam tu? Kan para sahabat boleh bayar. Kenapa Nabi tak pinjam dengan sahabat je? Osman, ambil baju besi ni $4,000. Macam ni kan? Boleh je. Abdurrahman bin Auf kaya, banyak kaya. Semua orang-orang dari Madinah tu, yang kita panggil kita panggil ketua-ketua kabilah di Madinah tu, semua bersedia untuk korban apa saja untuk Nabi. Tapi wallahu alam, ini kita kata dalil itu ada. Datang dalil tadi, dengar dalil lah. Nabi tak pernah buat macam tu, tak ada masalah lah. Unless orang tu tunjukkan pemusuhan depan-depan. Dia kata, awak ni, saya gunakan ini untuk serang pukul awak punya adik. Barulah kita stop situ. Kau tak, janganlah. Habis mufti hilang terus. Mufti bagi fatwa pun kena terajam. Ni bahaya. Sebab apa tahu? Sebab kita dah mula pegang keadaan tanpa dalil. Amal tanpa dalil. Semua semangat. Ini bahaya. Okay. Itu daripada masalah apa? Dia kata kerana memang pendapat semata-mata tanpa dalil, tanpa dalil adalah dilarang dalam agama. Okay, baik. Adapun sumber yang kedua, itu sunnah. Maka ialah penjelasan bagi Quran. Hadis itu sendiri, bukan hadis yang menafsirkan Quran. Hadis itu adalah dalil yang stand alone. Hadis itu adalah dalil yang stand alone. Sebab apa diharamkan dalam Quran, ada tak diharamkan dalam Quran tapi diharamkan dalam hadis dan sunnah. Kalau tidak nanti kita akan masalah lah. Contoh macam, kenapa boleh makan kucing? Dalam Quran mana disebut? Tengok buat sate kucing, jenuh pula.
tangkap cicak, cucuk buat sate cicak. Mana dalil? Dalam Quran sebut cicak haram. Tak ada bang. Boleh lah. Nampak tak kadang-kadang macam ni? Pasal apa diharamkan oleh Nabi sama seperti haramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia pegang benda ni, kita faham. Pasal ia stand alone. Maksud dia boleh memberikan kepada kita hukum walaupun tidak sebut dalam Quran. Itu kena faham. Di samping ia menjelaskan Quran, hadis itu sendiri adalah dalil yang menjelaskan kepada kita atau memberi kepada kita hukum-hukum yang baru. Itu kena faham. Okay? Maka sunnah ni penjelasan Quran dan penafsiran bagi Quran, apa yang disimpulkan sebagaimana datang dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl 44, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turun kepada Muhammad Muhammad adzikr, itu Quran, litubayyina lin-nasi, supaya kau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa turun kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan moga-moga mereka akan berfikir. Okay? Maka sunnah ni sebenarnya satu juzuk dari Quran. Sebab dengan ayat tadi, sunnah ni adalah satu juzuk dari Quran. Dia diturunkan iaitu dengan kedudukan juzuk daripada keseluruhan. Maka keseluruhan agama Quran, maka satu juzuk dia adalah sunnah. Okay? Berkata Al-Maqhul. Al-Maqhul ni salah seorang ahli tafsir. Dia kata Al-Quranu ahwaju ila sunnati min sunnati ila Al-Quran. Quran itu lebih perlukan kepada sunnah berbanding sunnah perlu pada Quran. Pasal awak nak praktis agama, dalam Quran dia akan datang rumusan. Contoh kata aqimus solah, atuz zakah, apa nilai harta, apa harta zakat, solat berapa rakaat, berapa waktu. Awak takkan dapat jawapan. Jadi awak perlukan kepada sunnah untuk beramal. Itu maksud dia. Bukan kurang ni yang salah faham kurang pula, sebab yang kata perlukan tafsiran tadi adalah Allah Ta'ala sendiri. Ada orang kata, dia kata ustaz cakap macam ni macam Quran tak cukup. Yang kata perlukan penafsiran tadi adalah Quran sendiri, bukannya saya cakap. Saya ada kawan saya, dia kata ustaz, kawan-kawan saya kata ni, dia kata kalau kita kata Quran ni perlu ada sunnah untuk faham, masa dia Quran tak cukup lah. Saya kata Quran yang cakap macam tu, bukan kita cakap. Kami turun pada Muhammad Quran ini untuk engkau terang kepada manusia apa turun pada mereka. Ini basic yang tak boleh lari. Betul, Quran dan sunnah tu beriringan. Betul, kalau orang tu belajar Quran saja, saya belajar Quran je 3 tahun 4 tahun. Ni ada jadi kes dulu, jumpa satu kumpulan ni. Dia kata ustaz, kita lihat, dia kata kalau kita belajar sunnah ni asyik gaduh dengan orang. Kalau belajar sunnah gaduh. Kalau belajar Quran rasanya kita akan harmoni. Jadi kita tinggalkanlah dulu belajar sunnah ni 4 tahun, 3-4 tahun, lepas tu kemudian baru kita belajar sunnah. Saya kata macam mana? Dia datuk seperti dia kata macam mana nak amalkan Quran kalau tak tahu sunnah? Macam mana nak solat, awak tak tahu, awak nak buat macam mana? Tinggal dulu. Masa Nabi SAW terangkan, dia beriringan, dia serentak. Pemisahan itu adalah benda bahaya. So ini yang ditunjukkan oleh para imam 4 mazhab. Dia sentiasa akan mengiringkan antara Quran dan sunnah tu bersama. Tak pernah diasingkan, tak pernah ada ayat kata ini hukum sunnah, bukan hukum Quran. Saya tak ingat bila sekali tu saya cakap tajuk something, kemudian ada seorang akak tu angkat tangan, tapi ustaz, yang ustaz cakap tu hadis je kan, bukan Quran kan? Saya tengok dia kecil dia duduk tu jauh kan, saya macam kecil je saiz dia, daripada besar ni jadi besar ni. Kita macam apa sal cakap macam tu. Pasal words tadi macam soalan macam tau, macam kata hadis je kan, mana boleh langgar lagi. Macam ada orang ada faham, dia kata sunnah tu sunat, sunnah tu sunat. Salah tu, ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Sunnah ni bukan macam orang tu tak ikut cara Nabi solat, mana akan sah solat dia. Dia bagi salam dulu, biasa takbir tu kan, dia bagi salam, logik dia jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum. Jadi juga Assalamualaikum. Tak gila? Ini lihat realiti manusia, dia kena faham. Kalau kita ikut logik kepala kita, tak ikut sunnah, dan apa benda jadi ibadat kita? Lebur agama, serius, lebur agama. Yang solat tak solat, yang tak nak solat, yang halal jadi, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram.
Hanya kerana kita tinggalkan sunnah. Satu benda tak pernah ada dalam idea para imam empat tadi, macam separation between Quran dan sunnah dia. Tak pernah ada, tak pernah wujud. Okay? Berkata Ibn Abdul Bar yang mati pada tahun 463 Hijrah, 463 Hijrah, dia kata apa? Dimaksudkan oleh Makhul ni, dia kata apa? Ia maksudkan adalah memutuskan. Mana sunnah tu memutuskan kepada Quran. Mana maksud dia daripada banyak interpretation yang datang, yang mengecikkan maksud tadi kepada satu daripada yang banyak adalah sunnah lah. Lepas nanti kita tak tahu macam mana. Okay? Dia kata, menjelaskan kehendak daripada ayat. Dan ini adalah seperti apa? Seperti apa kata-kata mereka? Meninggalkan kitab. Ya? Kitab satu tempat untuk sunnah. Mana sunnah ni, kitab tinggalkan ruang, satu ruang untuk sunnah datang dan menerangkan. Okay? Macam mana meninggalkan sunnah, satu tempat untuk kita apa? Memikir. Kan bila kita sunnah tu datang, macam masih lagi ada gap. Maksudnya kita ada ruang untuk berfikir, atau dua hadis datang bertembung maksud. Macam itu tu hadis Nabi SAW satu datang, kata al-ma' min al-ma', air untuk mandi wajib hanya kalau keluar air mani. Mana kau buat hubungan seksual tak ada keluar air mani, tak payah mandi. Satu. Tapi satu lagi hadis, Nabi kata bila bertemu dua kemaluan maka wajib mandi. Dan nampak? Jadi kat sini datang akal kita punya ruang untuk menyelarikan. Dan bahkan para ulama jawab, ini adalah mansuh dengan ini. Tajuk ni tajuk awal yang Nabi pernah sebut pada seorang sahabat. Bila tajuk ini pula ada tajuk yang Nabi beritahu apa isi Nabi tuliskan, ini arahan Nabi kemudian. Macam Quran mansuh-mansuhkan, hadis pun mansuh-mansuhkan. Mana hukum yang awal, hukum yang kemudian. So basically benda macam ni yang akan masuk. Macam Quran buka ruang untuk hadis menjelaskan, kemudian hadis pula buka ruang untuk akal kita masuk memahami. Itu maksud yang kata Ibn Abdul Bar. Bukan akal tu. Akal bukan dalil. Macam kita sebut adalah akal ni macam driver Grab. Grab pun kena boycott. akal ni macam driver Grab. Kita minta dia bawa kita pergi jumpa mufti. Sampai-sampai dia hantar kita kat mufti, dia bawa kita balik. On the way balik dia tanya, kita jumpa mufti dah, kan? Saya bersama saya ada masalah ini. Dia kata tak boleh, ni haram. Naik Grab, dalam perjalanan driver Grab tanya, apa mufti cakap? Mufti kata haram. Tapi saya rasa itulah awak, kan? Itulah akal awak. Ya, dia pergi, dia dah ada hukum dia macam, tapi saya rasa ni masalah dia. Takut. Takkanlah macam tu. Itu pasal dia bukan dalil. Pasal akal itu bukan Quran, bukan sunnah. Sebab tu kenapa akal tu datang kemudian, lepas daripada dalil baru datang akal. Memang dalam nakal ada akal. Dalam dalil itu ada dah logik. Cuma kita masalah membahaskan atau tidak. Kalau kita bahaskan, kita jumpa lah. Kalau tak bahaskan pun, tetap benda tu kena jalan. Bukan kita buang. Macam baru ni ada kot, waktu kita membuat kelas. Daripada tajuk lain, terkeluar soalan. Soalan berbunyi, dalam Islam, apa hukum untuk orang yang telah berkahwin berzina? Lepas tu kita jawab lah, kan rejam. Lepas tu kan orang tu macam barbarik. Kan kita lihat pada sudut itu, barbarik lah, kasar lah, kejam lah. Lepas tu dia kata, okay, macam ni, fikir dia ada side. Ni kalau kita cuba berfikirkan, dalil dah ada, kita cuba fikir. Kenapa Allah Ta'ala bagi hukum tadi? Saya kata ketika kita cakap macam tu, kita nampak kasar, kita lupa satu sudut yang lain. Contoh seorang lelaki yang ada isteri, dia pergi tidur berpelesiran ke tempat-tempat yang tak elok. Dia ancam nyawa isteri dia. Penyakit-penyakit yang kalau bukan AIDS sekalipun kan, penyakit kelamin, golongan darah, sifilis dan sebagainya, boleh kena. Isteri tu mana boleh reject. Dia kata, yang main sini. Tak boleh. Mana ada? Mana ada ruang untuk dia kata tidak. So, terancam nyawa dia tau. Lepas tu kemudian kalau lelaki ni pula tidur ni, pergi pula tidur pula dengan lain. Kan nampak dia menjadi vektor kepada penyakit. Itu yang orang tak faham. Bila kita cerita, yang ada revert. Wah, dia kata, betul lah. Dia kata, betul lah. Mana Islam nak sekat dia punya perebakan tadi. Dia macam, nampak. Pasal penganiayaan pada perempuan pun nampak. Gila, dia kan feminis sikit kan. Ni mestilah. Pasal jaga nyawa isteri.
nyawa anak-anak. Tapi lah, balik asal, dalil itu tetap ada. Bukan logik akal kita dulu. Tapi logik akal kita datang untuk fahami. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan perkara sekian. Walau tak faham, tetap kena buat. Dia bukan kata, kalau faham baru buat. Tak. Buat dulu. Nak faham, tajuk lain. Itu pasal akal lepas dalil. Bukan akal dulu baru dalil. Itu kaedah disebut tadi. Berkata Imam Asyuti rahimahullah, yang mati tahun 911 Hijrah, dia kata walhasilu, dan hasilnya, keputusannya adalah anna makna ihtiyajul Quran ila sunnati, maksud perlunya Quran kepada sunnah ni, anha mubayyinatun lahu, sunnah ni adalah penjelas bagi Quran, mufassalatun limujmalatihi, dan perincian bagi rumusan-rumusannya. Itu maksud keperluan tadi. Bukan maksud kerana perlu dia kurang. Tak. Kata macam contoh macam Allah Ta'ala ada malaikat yang banyak. Bukan maksud Allah Ta'ala perlu malaikat tersebut. Tak. Tapi untuk tunjuk kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala, maka malaikat tu banyak. Pada fikir orang tanya, banyaknya malaikat untuk cabut nyawa, malaikat salin amal. Siap kita ni ada. Cabut roh pun kita ada. Dan ada kubur pun kita ada. Macam ada shift macam, Mat, kau pukul dulu, nanti aku datang balik. Mana ada gila-gilanya tu. Mak kita punya, dia punya. Faham tak? Untuk kita yang salih amal, tak ada macam, tipah punya malaikat tak ada. Gisi. Cover. Mana ada? Dia banyaknya para malaikat tadi, dia nak tunjuk macam ni. Biasa nak fahamkan orang, saya kata macam ni. Contoh macam kita tengok orang kaya. Orang kaya ni, seorang ni, dia ada 2 pembantu kat rumah dia. Mana seorang bahagian kebun, seorang bahagian dapur. Kaya dah. Tapi seorang lagi, orang kaya ni, dia dapur dia saja, tukang potong sayur lain, tukang potong daging lain, tukang basuh beras lain, tukang letak beras atas periuk lain, tukang indam pinggan lain, tukang, tahu kita tu, wah banyaknya. Itulah maksud dia. Nak tunjukkan kebesaran kekayaan, bukan maksud untuk keperluan. Siapa kata perlu? Ini tidak sangka kala. Tak perlu. Allah tak perlu. Dan nak tunjukkan kebesaran kekuasaan dia. So, jadi kadang-kadang ada dalil macam ni kan, bila kita lihat, kita cuba faham benda tersebut dengan bentuk yang kita panggil bukannya kerana keperluan. Macam tadi Al-Quran dia datang dengan cukup. Tapi bukan maksud dia tanpa penjelasan. Bahkan Nabi penjelas utama bagi Quran. Itu maksud dia. Okey. Li'anna fihi law jazathu kunuzan tahtaju ila man ya'rifu khafaya ha fayubarriruha. Dan kalau kita kata Quran ni adalah khazanah, simpanan, harta bernilai, kita perlukan kepada apa? Orang yang kenal mana satu mahal, mana satu murah. Kita pegang-pegang, campak, rupanya batu tu paling mahal. Kita perlu orang yang untuk check value. Kan kita biar je? Tak, kita akan suruh orang datang check untuk value. Macam kita ada rumah kan, kita panggil je pakcik di berjalan tu, cik, rasa-rasa rumah saya berapa harga? Kita panggil orang bank kan, orang bank tu akan value tanah, tempat sebagainya. Macam tu keadaan Quran itu sendiri. Kalau dikatakan dia sebagai khazanah, simpanan, kita perlu seseorang yang akan mengenalkan kita kepada yang menilai, yang mahal, yang penting, yang ada dalamnya, yang perlu, yang kita perlu. Kadang-kadang ada orang benda tak perlu, dia sibuk kan. Contohnya macam dia kata, berapakah huruf Quran? Kita cakap, tak pernah kira dah pula. Gitu je. Tak pergi. Berapakah bar dalam Quran? Apa tu? Tak perlu pun. Aku tak perlu ke benda tu lah. Kan, in the end tak tahu pun tak apa. Kadang-kadang kita contoh macam berapa rakaat solat dalam sehari semalam. Orang tu dah praktis. Subuh dia solat 2, tapi dia tak ada dalam kepala dia bilangan tu dengan, kalau tanya soalan tu dia buat start bilang. 2 campur 4. Dia start bilang. Lepas tu orang kata, takkan itu tak tahu. Dia buat, dia bukan tak buat, tapi tak pernah penting. Contohnya lah, dalam tempat ni berapa barisan soft ada? Start kira. Benda tak penting. Tingkat berapa banyak? Kipas ada berapa? Tak perlu. So dalam Quran Karim yang bahagian penting tadi tu, kita perlu tahu mana yang kita nak kena amalkan, mana yang patut kita tumpukan, mana berkaitan hati kita, mana berkaitan masyarakat kita, keluarga kita, mana berkaitan kita dengan musuh. Semua sekali ada kedudukan dia.
perlukan kepada siapa yang menjelas pada kita. Okey. Kerana dan itulah dia kedudukan kerana itu ia diturunkan ke atas baginda SAW. Okey. Dan itulah makna keadaan sunnah itu pemutus untuk Al-Quran. Keputusan dia. Pasal kalau tidak kita baca Quran saja, interpretation dia akan jadi banyak. Tapi bila datang interpretation Nabi, dia kan stop. Tak kembang dah. Okey. Dan bukanlah Quran tu menjelaskan untuk sunnah. Quran tak jelaskan sunnah. Okey, kerana dan bukan pemutus pada sunnah. Sebab sunnah datang untuk menjelaskan Quran. Bukan Quran jelaskan sunnah. Tak. Okey. Kerana Quran tu sendiri adalah nyata pada dirinya. Okey. Maka tidak akan la tasilu ila hadil Quran fi al-ijaz wal ijaz. Kerana sunnah tu sendiri sebenarnya ia ada penjelasan. Dia adalah terang penjelasan Al-Quran. Dan ia sendiri tak sampai pada batasan Quran daripada segi apa? Kemukjizatan dan juga apa? Keringkasan. Quran ni ringkas. Diringkaskan. Sunnah tidak sebegitu. Sebab tu kenapa Quran itu bukan penjelas bagi sunnah. Jadi sunnah itu penjelas bagi Quran. Kan dia adalah penjelasan. Sunnah itu penjelasan bagi Quran. Okey? Dan keadaan penjelasan dia menjadi lebih terang dan lebih nyata dan lebih terbuka, terbentang berbanding yang diterangkan. Itu yang tu pendek, tapi ini yang panjang. Maksud untuk penjelasan. Okey, baik, Quran bukan menjelaskan sunnah, sunnah menjelaskan Al-Quran. Okey, baik. Dan seperti jalan ini dikata wa bihi li hadhihi tariqati fi istidlal wa talaqi, seperti jalan ini dalam pendalilan dan penerimaan telah berkata Abu Hanifah rahimahullah pada apa diriwayatkan daripada kata-kata beliau. Dia kata apa? Abu Hanifah kata, inni akhidun bi kitabillahi idza wajadtuhu. Aku akan berpegang dengan kitab Allah bila aku temui. Mana apa hukum aku jumpa dalam Quran, aku pegang. Dia kata, falamma lam ajidhu fihi, bila aku tak dapati tajuk tu dalam Al-Quran, dia kata apa? Akhastu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga athar sihah anhu, apa-apa kesan-kesan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati fashat fi aidi thiqati an thiqat, yang tersebar banyak daripada orang yang dipercayai, daripada orang yang dipercayai. Kan ni ramai sahabat, kemudian siapa tabi'in dan sebagainya. So jadi dia kata aku pergi situ. Ya. Fa idza lam ajid fi kitabillah wala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam akhas bi qauli ashabihi man syi'tu. Bila aku tak dapati dalam kitab Allah, tidak juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan berpegang dengan kata-kata para sahabat baginda. Sesiapa yang aku nak. Contoh pilih Ali ke, pilih Abu Bakar ke, dia tak ada macam limit kan. Sebalik pada asal memang kita kata para sahabat semuanya udul. Semua dipercayai. So memang Allah Ta'ala jadikan terjaganya agama dengan para sahabat. Jadi Abu Hanifah kata aku ambil siapa saja. Sebab dia kata yang tu. Sebab pada zaman berkenaan muncul Syiah yang kata aku ambil ini je. Nak Ali je. Tak ada Ali, tak lain. Tak boleh lah. Betul, Abu Hanifah kata aku ambil siapa saja. Dia kata. Dia kata dengan para sahabat yang aku nak. Ya. Dia kata dan aku tinggalkan kata-kata siapa aku nak. Mana aku nak ambil, mana aku tinggalkan, dia kata. Dia kata dengan para sahabat. Kemudian dia kata, "Tsumma la akhruju an qaulihim ila qauli ghairihim." Mana aku takkan keluar daripada kata-kata mereka kepada kata-kata orang lain. Mereka dalam lingkungan tu para sahabat dua pendapat. Kat situ je lingkungan dia. Dia takkan buat opinion yang ketiga. Dia takkan buat opinion yang ketiga, dia kata. Okay? Maksud dia macam tu. Okay, takkan keluar. Fa idzan taha ila al-amr, fa idzan taha al-amru ila Ibrahim wa Sya'bi wal Hasan wa Ibn Sirin wa Sa'id bin Musayyab. Okay, dia kata tapi bila tak sampai perkara tadi kepada Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin, Sa'id bin Musayyab, ni disebut nama tabi'in. Tapi kalau dia kata okey sahabat macam tu, tapi kalau benda tu pengakhiran dia datang daripada orang-orang ni yang kata halal tak boleh, haram tak apa benda sebagainya, tapi kepada orang-orang ni dia kata, dan dia bilang sekumpulan lelaki yang telah berijtihad. Maka apa? Dia kata apa? Fali an ajtahida kama ajtahadu. Maka aku boleh berijtihad macam dia orang ijtihad. Dengan sahabat dia tak langkah dia langkah pada tabi'in. Sebab dia sendiri pun Abu Hanifah kalau kita ikut pada tarikh lahir dia kira tabi'in kecil. Tabi'in kecil, dia sempat dengan sahabat. Dia pernah ada bertemu dengan Anas yang kita sebut itu kan. Cuma dia tak ada belajar ilmu dengan Anas bin Malik.
Tapi dia jumpa orang yang jumpa dengan para sahabat yang nukil kata-kata para sahabat. Pada ketika hujung ketika dia lahir tu, para sahabat dah mula tak ramai yang dah tak ada. So jadi dekat situ dia para sahabat masih atas. Tapi kalau orang yang bawah daripada tu, dia kata diorang ijtihad, aku ijtihad. Bagi dia macam tu. Tapi tengok tertib daripada awal. Quran, sunnah, sahabat, dia akan sentiasa jaga bab tu. Bawah tu dia kata aku dengan mereka, dia ijtihad, aku ijtihad. Kita janganlah cakap yang tu kita boleh ijtihad juga kan. Bahasa Arab pun huwa hum je. Dia belajar bahasa Arab, belajar. Level berapa? Kosong. Huwa hum. Buat tasrif je, jalasu hilang kelas. Time-time lain ada je, rajin kan. Time lain ustaz tak tanya. Ustaz tanya je kan. Mulalah gaul paling lama sikit. Tahu Tan Syahir. Syahir tahu cerita. Dan dia minta belajar bahasa Arab. Kita kata ya belajar bahasa Arab, tapi kaedah betul lah. Dia kaedah bahasa Arab bukan macam kita belajar, kita cakap, awak dengar, awak kena cakap juga. Kau tak cakap, saya tahu. Mana kita tahu awak tahu ke tak tahu? Dia tanyalah pula. Bila tanya semua peluh-peluh. Ada lah, pegang kepala. Tak peluh pun pegang kepala. Dia nak pakcik seorang jawab kan. Macam tu kepala dia. Jadi ini realiti dia. Jadi kalau kita nak fahamkan, memang kita punya level tak sampai untuk bertelagah dalam agama, tak layak. Sebab dalil pun tak tahu, bahasa Arab pun tak tahu, nak telagah macam mana? Kalau kita nak, kita ambil lah kata-kata siapa yang mengetahui, dan kita paling betul bila kita boleh rujuk sampai ke atas. Sebab mana bawah-bawah daripada para sahabat, daripada bawah dari tabi'in, kita tak ni kadang-kadang zaman dia hidup dan sebagainya akan mempengaruhi kata-kata dia. Berbeza dengan dalil itu sendiri. Dalil sendiri takkan hilang. Tapi kalau dia kata orang bawah tu, dah kan zaman dia macam mana? Ada tekanan kerajaan ke tidak kepada mereka untuk berkata boleh ke tak boleh? Macam Imam Malik bin Anas kan. Dia pada ketika zaman dia tu yang dia kena pukul sampai tangan dia tercabut bahu ni. Bahu ni cabut sampai dia solat. Tak angkat tangan. Betul orang kata mazhab Maliki tak angkat tangan, tak letak kat sini. Sebab kawan tu bahu jatuh. Cabut ni. Daripada soket tu terkeluar. Sebab apa? Sebab dia tak nak setuju tentang tajuk cerai paksa. Ketika zaman berkenaan, pemerintah menggunakan cerai sebagai cara untuk pastikan orang-orang ni taat. So dia, orang tu kata, saya berjanji kalau saya lawan, kalau saya derhaka kepada tuanku, maka bini tercerai dia. Ya. Tapi pernah dipakai. Itu cerita dia pernah dipakai lah. Imam Malik bin Anas tak setuju, memang dia orang pukul dia. Tak, itu realiti ni. Maksudnya kalau dari segi penggunaan, memang ada orang pernah pakai zaman dulu. Tapi dari segi masalah dalil, para imam-imam tak setuju. Sebab mana boleh cerai paksa? Just to extend Ustaz, kalau kita faham kan, macam in that context binding tak? Okey, bila binding, sebenarnya kalau seorang lelaki tu kata, ni dia words yang cakap. Dia kata kalaulah bulan mengambang malam ni, yang awak tercerai. Tengok bulan mengambang, cerai. Any words, kalau Manchester United menang, kalau kucing tu mengiau, any words. Jadi words itu bind sebenarnya. Walaupun mengarut. Cuma perbahasan timbul bila dia sumpah. Dia sumpah tadi ada kaitan masalah apa tahu? Macam sikit paksaan. You tak terima. Kalau yang dalam parti tadi willingly. Ni problem dia pada zaman tu, siapa tak nak bagi ke tak setia dia anggap menentang kerajaan tu. So nak angkat bai'ah kena sebut. Ada beza kan? Okey, jadi kalau dah selesai baru-baru ni lah, ada salah satu yang mempertikaikan kesahihan bai'ah. bai'ah tu pasal dia willingly. Beza dia. Kalau dia kena paksa, bind. Kalau kena paksa zaman Imam Malik tu kena paksa. Pemerintah dia memang kau tanya, dia pukul. Dia kata semua kena bagi bai'ah. Jadi ketika itulah keluar ayat tadi. Terutama jadi menteri-menteri kan, dia tak bagi. Gubernur-gubernur dia letakkan syarat tadi. Tapi Malik kata macam tu kan, kena pukul. Jadi realiti dia macam keikutkan pada asas. Imam-imam tadi kan, diorang ialah pasal dia stick tu dia dalil. Sebab Nabi kata tak sah cerai orang yang dipaksa. Tak ada cerai untuk orang yang dipaksa. Macam orang tak senapang tak kepada kita, ceraikan bini. Tak sah. Sebab tu masalah willingly ke tidak tu. Soalan tu kena timbul.
So, dia pasal benda terkatakanlah jazakallah khairan. Tak apa, ini kalau orang nampak gambar tak manis sangat. Okey. So willingly tu masalah dia, dengan sukarela. Apa dia kata? Bukan dengan paksa. Kalau tak nak, tak apalah. Tak nak jadi calon. Itu tajuk asal lah. Tapi tak baguslah gunakan cerai sebagai cara untuk mengikat orang dengan ketaatan. Itu maksud dia. Okey. Baik. Okey, jadi Imam Abu Hanifah dia kata kalau orang cakap lain tu aku ni je. Kalau ikut zaman berkenaan, mesti kerajaan Bani Umayyah ketika tu ada orang atau Bani Abbasiyah ada ahli agama yang kata boleh. Jadi Abu Hanifah dia kata kalau sampai atas ni aku tengok, kalau bawah ni aku berijtihad, diorang ijtihad, aku ijtihad juga. Dia punya level dia kata lah. Tapi saya sebutlah berdasar kepada ilmu dia ada. Untuk kita dengar cakap mufti lah yang pening kepala. Mufti tarikat tak ikut lah. Mufti yang ikut sunnah. Yang tak ikut sunnah jangan. Okey, ni yang dikata dia kata apa yang Abu Hanifah kata ni tak ada syak. Ia dalam persoalan ijtihad fiqh. Ni pasal dia cakap yang tu dalam bab fiqh tau. Okey. Adapun pada i'tiqad, maka persoalan tu dia berhenti pada dalil dengan penyerahan yang pasti. Tak boleh qat'i, tak boleh kita langgar. Pasal bab akidah tak boleh kita ada opinion. Tapi kalau bab fiqh betul. Ada di situ ruang untuk kita fikir ini sekian-sekian. Tentulah dia akan jawapan dan sebagainya akan beza dengan keadaan. Okey. Betul kata ijtihad. Dan menegaskan menguatkan akan perkara ini yang kita kata bahawa apa dicakap ni pada masalah fiqh bukan masalah akidah adalah apa kata-kata beliau, idza jaa al haditsu sahihul isnadi anin nabi sallallahu alaihi wasallam akhazna bihi walam na'duhu. Bila datang dari Nabi SAW hadis yang sahih, datang hadis yang sahih sanad daripada Nabi SAW, kita berpegang dengannya dan kita akan melampauinya. Ini Abu Hanifah cakap direct. Okay. Adapun apa dikatakan mengenai Abu Hanifah rahimahullah bahawa dia mendahulukan akal, ini adalah pembohongan ke atas Abu Hanifah. Sebenarnya kalau ikutkan kaedah mazhab Hanafi, hadis dhaif lagi elok daripada pendapat akal. Contoh dalam mazhab Hanafi, kalau kita dahaga tengah solat boleh minum, tapi hadis dia dhaif. Hadis yang dhaif tu dipakai untuk jadikan hukum. Dia bukan pakai logik. Kita pelik, asal dia cakap je ni kan? Tak, hadis dhaif. Sebagi dia hadis dhaif, tak ada hadis yang sahih. Hadis dhaif tu lagi patut kita guna banding akal. Ini kaedah Abu Hanifah sebenarnya. Ini realiti yang kita banyak orang tak tahu. Banyak orang kan ingatkan Abu Hanifah dia mendahulukan akal ke atas dalil. Berkata Sufyan Tsauri, kata Sufyan Tsauri, kana Abu Hanifah, dahulunya Abu Hanifah ni syadidul akhdhi lil ilmi, sangat kuat berpegang dengan ilmu. Dhaban an haramillahi an tustahal, dia menyekat daripada apa-apa diharamkan Allah daripada dihalalkan. Sangat tak buka ruang. Dia kata takkan mungkin dia menghalalkan yang haram. Dia berpegang dengan apa yang sahih di sisinya daripada hadis. Apa dia rasa dia nampak sahih, dia berpegang dengannya. Yang dahulu dibawa ia oleh golongan yang dipercayai oleh thiqat. Dan dengan lain daripada itu, dengan perbuatan Rasulullah SAW, dengan apa yang beliau ketahui, diketahui ke atas terhadapnya oleh ulama Kufah. Maksudnya selain daripada yang hadis yang jelas daripada Nabi, apa yang perbuatan Nabi yang di sisi ulama Kufah ia adalah diterima. Kemudian dia kata kat sini, kemudian dia berkata buruk ke atas beliau, kata Sufyan Tsauri, satu kaum SWT ampunkan kita dan mereka. Maksudnya dia bukannya macam dimaksudkan seperti separuh orang kata dia kuat pakai akal. Dia cuma masalah apa tahu? Hadis tak sampai pada dia. Sebab dia duduk di Kufah, dia tak seperti siapa-siapa tinggal di Madinah, di Mekah, di Syam. Pasal situ ramai para sahabat. Duduk situ, mati situ. Adapun di Iraq tak ramai. Ada yang tinggal sana tapi tak ramai. Baik. Berkata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, barang siapa menyangka bahawa Abu Hanifah atau selain beliau dari kalangan imam-imam Islam, imam-imam umat Islam, bahawa mereka bersandarkan atau sengaja dalam pendalilan ke, dalam pemahaman ke,
menyalahi hadis yang sahih kerana kias, kepengkiasan atau selainnya, maka orang tu telah tersalah terhadap para imam-imam tersebut dan berkata sama ada dengan sangkaan ataupun dengan hawa nafsu. So kalau kita dengar orang tu kata Abu Hanifah, orang tu macam Ibn Taimiyah kata, Ibn Taimiyah dah tahun 700 Hijrah dulu dah cakap dah. Kalau kita jumpa zaman kita ni ada orang cakap macam tu pada imam-imam 4 mazhab ni tadi, kata sengaja tinggal hadis lah, tak nak ikut sunnah lah, maka Ibn Taimiyah kata orang tu bercakap sama ada dengan sangkaan sendiri atau dengan apa? Hawa nafsu dia. Hawa nafsu. Maksudnya dia mungkin ada something dia nak gain. Nak gain daripada orang. Kadang-kadang ada semua manusia suka buat yang tu. Daripada dari istilah bahasa Arab ni panggil khalif tu'raf. Go against, you be known. Khalif tu'raf. Buat lawan, di opposite pada orang terfaham jadi kita cangkuk terbalik. Nanti orang pun, siapa ni? Padahal sebenarnya benda tersebut hanyalah untuk populariti. Ini bahaya. Kalau kita kata dekat sini, jelas para imam-imam yang sebelum kita dah awal lagi dah selesaikan masalah ni. Zaman kita ni balik pada asal kan, kita dah malas nak tengok dalil, baca kitab pun malas. Last sekali datang orang boleh propose pada kita ayat-ayat tadi. Imam ni Jahmiyah, imam ni sekian. Abu Hanifah ni apa tak siqah, tak percayai. Lama Ibn Taimiyah lama dah buat cakap. Tapi kalau kita kurang buka, kita dengar orang boleh campak macam dedak campakkan kita pun makan sikit, rasa sikit. Ini masalah dia. Ini masalah besar jaga sikit. Baik. Berkata Imam Malik rahimahullah, dia kata qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan istakmala hadzal amru, dimatikan, dicabut ini nyawa Rasulullah sallallahu dalam keadaan agama ini telah sempurna. Telah sempurna. Sebab tu yang bila datang surah An-Nasr, ada para sahabat macam Abu Bakar menangis. Sebab dia tahu macam Ibn Abbas dikedepankan oleh Umar bin Khattab ke atas orang lain. Ke atas orang lain di kalangan para sahabat untuk masuk mesyuarat negara. Budak belasan tahun. Kenapa? Antaranya Umar test diorang tentang surah An-Nasr. Dia tanya, idza jaa nasrul wal fath. Apa maksud dia? Tanya semua, inilah Islam akan menang lah, Islam akan sekian lah. Datang pada Ibn Abbas, dia kata apa? Ini takziah Allah kepada nabinya yang dia akan mati. Surah. Sebab apa? Bila tanya kenapa? Dia kata tak ada kesempurnaan kecuali lepas tu akan kekurangan. Macam kita ada pokok buah atau pokok bunga. Lepas bunga kekal, apa tu muka jadi apa? Lepas mekar jadi apa? Layu lah. Takkan dia kekal macam tu ustaz, ratusan tahun tak hilang-hilang bunga dia. Mana ada? Lepas dia dah sempurna, dia akan habis. Itu realiti yang kita kena faham. Saya bayangkan bila pasal Islam tu bila dicabut Nabi, ditarik Nabi, agama telah sempurna. Bukan tak cukup, dah habis, dah selesai. Okay? Maka seharusnya kata Imam Malik rahimahullah, fa inna ma yanbaghi an yutba'a atharu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atharu sahabati. Maka yang seharusnya adalah untuk diikuti jejak-jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jejak-jejak para sahabat. Dan tidak diikuti wala yuttaba'u ar-ra'yu, jangan diikuti akan pendapat. Okay, fa inna ma mata taba'a ar-ra'yu utubi ar-ra'yu jaa rajulun akhar. Dia kata kalau diikuti pendapat saja, maka nanti akan datang pada engkau seorang lelaki yang lain. Aqwa min ra'yi minka, yang lebih kuat pendapat banding engkau. Fattaba'tahu, dan kau ikut dia pula. Lepas tu datang pula seorang lagi kuat daripada pendapat pertama, kau ikut dia pula. So, apa circle agama kita macam tu? So, every time kita tahu somebody will come wiser than the other one dari segi dia punya argument mungkin kuat. Sebab kita kena ingat Nabi sendiri pernah isytiharkan tentang masalah argument seseorang tu mungkin boleh mempengaruhi even baginda sendiri, hakim. Kan Nabi kata innama ana bashar, aku ni hanya manusia, aku dengar dan aku apa? Aku hukum. Barangkali seorang kamu lebih sedap dia punya hujah banding saudara dia, dan aku putuskan untuk dia hak saudara dia. Barang siapa aku putuskan untuk dia hak saudaranya, maka ketahuilah aku putuskan dia satu keping tanah api neraka. Untuk nak katakan apa? Apa yang Nabi dengar tu, kalau diputuskan pun, kalau realiti dia bukan sebenar, takkan jadi halal. Yang kata macam, memanglah benda ni kawan tu punya, tapi dah Nabi putuskan, jadi halal lah.
Kan Nabi kan ikut wahyu. Ni jaga. Sebab di sini masalah dia. Sebab kita argument manusia akan sentiasa manusia yang lebih kuat hujah berbanding kita. Mungkin ada side yang orang ni tak nampak, orang tu nampak. Jadi Imam Malik dia kata kalau kau ikut Al-Quran, ikut Nabi dan para sahabat, dia selesai lah. Tapi kalau kita ikut pendapat, maka dia katakan berterusan. Agung kau ikut dia. Wa anta kullama ja'a rajulun faghalabaka. Ittaba'ta, engkau bila setiap kali datang pada engkau seorang lelaki, dia tewaskan kau punya pendapat dan kau ikut dia. Dia kata hadha la yatimu. Aku lihat ini takkan sempurna. Sedangkan agama dah sempurna. Kalau agama dah sempurna, mana mungkin ada orang boleh datang kepada kita untuk sekejap, start nak gatal tekak lah. Okay. Jadi mana mungkin boleh ada tambahan baru? Agama dah sempurna. Okay. Beliau berkata juga, Imam Malik berkata juga, menjelaskan kepentingan ikut kitab dan sunnah. Dia kata apa? Barang siapa yang inginkan keselamatan, man aradan najata, fa'alaihi bil kitabillahi wa sunnati nabihi SAW. Maka dia berpegang dengan kitab Allah dan sunnah nabinya SAW. Ini Imam Malik cakap. Jelas macam mana Imam Abu Hanifah tadi terangkan. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mata ruwiyat an Rasulillah SAW hadithan sahihan. Bila setiap kali mana, apabila diriwayatkan daripada Rasulullah SAW satu hadis yang sahih, falam akhudhu bihi, aku tak berpegang dengannya, fa ushhidukum, lalu aku persaksikan pada kalian. Ini sebelum jadi, tak pernah jadi lagi. Kalau jadi, dia kata aku saksi pada kalian, anna aqli qad zahaba, maka akal aku dah hilang. Kalau datang hadis sahih aku tak ikut, maka aku persaksikan pada kalian, otak aku dah hilang dah, akal aku tak ada akal lah. Okay? Dan beliau tunjukkan, dan ni apa, diisyaratkan dengan tangan baginda kepada kepala-kepala mereka ni. Dia letak kat atas kepala. Mana hilang dah akal, dia kata. Ada satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i pernah ada orang kata dengan dia, engkau ambil dengan pendapat ini dengan hadis ni ke? Imam Syafi'i kata apa? Kau nampak aku keluar gereja ke? Kau nampak kat pinggang aku tali, pengikat pinggang. Pasal dulu orang Kristian bila pakai jubah, dia akan tali kat pinggang dia, senar. Kita, kau nampak aku keluar gereja? Kau nampak aku pinggang aku ada tali? Sampai kan bila aku dengar daripada Nabi SAW hadis yang aku tinggalkan, dia marah lah. Kadang orang kata, garang ni pula, jawab je lah ya ke tidak kan. Kadang orang tengok siapa yang tanya tu, dia orang faham pergi tanya juga kan, marah lah dia. Lepas tu marah, kita realiti dia, Imam Syafi'i dia kata takkan aku keluar gereja, nampak keluar gereja ke? Dan tunjukkan bahawa benda serius, bukan benda kecil. Okay? Dan di antara yang dinukilkan daripada imam-imam yang empat adalah bahawa mereka berkata, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Bila sahih hadis maka itu mazhabku. So ada orang kata pada zaman mereka ni, apa Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan juga Ahmad, zaman mereka ni rahimahumullah SWT rahmati mereka, zaman belum lagi selesai pengumpulan hadis. Zaman ni masih lagi, bahkan ialah kita kata Ahmad bin Hanbal, anak murid dia Bukhari, anak murid dia Muslim, At-Tirmidzi. Masa dia bila kita ikut susu galur tadi, mereka tengah berusaha pergi ke sini mengumpulkan hadis. So jadi guru-guru mereka, guru-guru pada Bukhari, guru yang Muslim, semua tahu sebenarnya hadis tak habis lagi kumpul. Lepas tu orang boleh kata apa? Bila sahih hadis maka itu mazhabku. Dia tahu bahawa dia tak mencakupi semua tempat. Macam Malik bin Anas, dia tak keluar Madinah. Kan, dan kita pergi satu tempat macam Imam Syafi'i, dia berasal daripada Palestin. Kan berhijrah pergi Mekah, belajar, kemudian pergi ke Iraq, pergi sekian, pergi ke Yaman, last kali dia mati di Mesir. Tapi dia tahu bahawa ada tempat-tempat dia tak sampai lagi, yang memang ada, mungkin ada sahabat Nabi dekat sana ceritakan sesuatu daripada hadis Nabi SAW. Dia tahu, dia faham benda tu. Sebab tu dia orang kata kalimah ni cuma datang kita pula yang ta'assub mazhab, kita kan Imam Syafi'i tak tahu. Dia tahu, dia tahu, oh hadis saya tak sampai kat dia. Yang kita datang pula pergi angkat dia tinggi-tinggi. Lepas tu kita kata kalau dia cakap tu betul lah tu, cari justification untuk betulkan juga kata-kata imam tadi walaupun bercanggahan dengan dalil. Ini salah. Ini sangat salah.
Kita dengar banyak orang dia kata kita mazhab Syafi'i ini kena tengok mutaakhir mazhab Syafi'i pun sama juga. Dia sibuk pasal dia datang yang kumpulan-kumpulan kemudian kadang-kadang dia bukan nak nak bandingkan atau kuatkan pendapat imam dengan dalil, tapi dia cari dalil-dalil yang tak dalil pun jadikan dalil untuk apa? Konon nak menangkan pendapat imam. Ini taksub, ketaksuban yang sangat bahaya. Kalau kita kata balik pada asal, imam kita tadi bukan sahabat. Okay, yang asas daripada mereka sahabat Nabi itulah yang mula asal untuk praktis agama, terima Quran. Mereka lah orang pertama. Jangan ketaksuban tadi kena fahamkan balik. Jangan ada masalah tu. Baik. Ataupun seumpama ini daripada kata-kata. Sebagaimana mereka dahulu melarang manusia daripada mentaklid mereka, mengikuti mereka. Taklid tiru taklid tiru. Pada setiap apa mereka katakan. Dia beza ittiba' dengan taklid. Apa beza dia? Bila kita taklid, tanpa bukti, tanpa nas, tanpa dalil kita ikut. Tanpa dalil. Ikut tanpa dalil panggil taklid. Orang tak kat tangan. Kan? Orang tu macam ni. Kenapa macam ni? Polis askar? Pernah tahu? Ada apa tahu? Tak tahu? Yang ini tahu kan? Yang kat tangan mahkamah. Raise right hand. Tahu kan? Kenapa? Tak tahu kelas mana banyak kelas sangat tak tahu kelas mana. Okey, dah terang dah. Okey, di sini dia your right hand tu sebab zaman dulu orang-orang barat bila ada orang masuk penjara dia akan ambil besi panas stamp dekat sini. So bila orang tu angkat tangan jadi saksi, raise your right hand, nampak bekas tu reject lah. Orang tu datanglah negeri negara arah mana. Zaman dulu bukan ada pasport, ada IC. Datang saya saksi dia. Angkat tangan awak. Inilah Itu ya, itu. Islam tak ada Islam kita dibaiat angkat salam. Kita tak perlu angkat tangan. Ini angkat tangan ni kat sini pasal tu. Tapi orang tak tahu lah. Kita taklid je lah. Angkat tangan. Saya benar, cakap benar, tak benar, lebih benar. Okay. Dia apa istilah yang diorang pegang istilah tu itu kena faham. So kadang-kadang benda kita buat taklid. Tiru dia panggil. Tanpa dalil. Kalau ittiba' itu dengan dalil. Bila kita buat agama punya perintah, angkat tangan sampai bahu ke, sampai telinga ke, baca bismillah kuat ke, bismillah, semua dalil. Mengittiba' itu ikutan. Allah Ta'ala perintah kita untuk mengikut. Bukan suruh kita taklid. Taklid tanpa sebarang dalil. Itu panggil sebagai taklid. Baik. Para imam ni lalu melarang orang ramai daripada mentaklid mereka, mana meniru mereka pada setiap apa mereka katakan. Dan ini adalah kerana dari kesungguhan mereka untuk tidak menyanggahi dalil dalam permasalahan-permasalahan yang apa? Ijtihad. Permasalahan yang ada ruang untuk kita berijtihad. Kata boleh kan tidak, dia tak nak orang pegang apa yang mereka cakap. Okay? So benda tersebut ia terbuka. Berkata Imam Malik. Dia kata Imam Malik berkata kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu. Setiap seorang, setiap manusia dia kata diambil dari kata-katanya dan ditolak illa sahiba hadal qabri, kecuali pemilik kubur ini. Okey, dan dia tunjukkan kepada kubur Nabi SAW. Kan dia mengajar di Madinah, Masjid Nabawi. Dia kata semua orang kita ambil dan kita tolak. You can take, you can left. Tapi kecuali tuan kubur ni. Dia tunjuk kepada kubur Nabi SAW. Itu satu basic pendalil penerimaan agama yang sangat penting. Okey. Berkata Al-Fadl bin Ziyad yang mati pada tahun 241 Hijrah, dia kata apa? Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, dia kata apa? Nadartu fil mashafi, aku lihat dalam mashaf. Aku tengok dalam mashaf dalam Quran. Fa wajadtu fihi ta'atar rasuli fi thalathata wa thalathina mawdi'a. Dia kata aku buka Quran, aku tengok, aku dapati perintah taat kepada Rasul ni ada 33 tempat dalam Quran. Atau perintah kita taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata beliau mula membacakan ayat-ayat tadi. Mula membacakan ayat-ayat tersebut. Dalam ayat, antara ayat yang dia bacakan adalah surah An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi. Maka dia berjaga-jaga, beringat orang-orang yang menyanggahi perintahnya, perintah Rasul. Okey. Antusibahum fitnatun, akan menimpa mereka fitnah, hukuman. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Dia waja'ala yakarruha, dan dia ulang-ulang ayat tu. Imam Ahmad baca ayat tu ulang kali
Wa yaqulu, dan kemudian dia kata, wa mal fitnah? Apa fitnah? Ya. Asyirku, fitnah adalah syirik, menimpa mereka di kesyirikan. La'allahu an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg, ataupun akan barangkali terjadi dalam hati orang tu yang asyik menentang kata-kata Nabi ni, bahawa jadi hati mereka kebengkokan, di divert daripada apa yang Nabi daripada kebenaran. Fayazigu wa fayahlaku fayuhlikuhu, lalu hati dia bengkok dan ia membinasakan dia. Dan dibaca pula ayat surah An-Nisa 65, fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka memperhakimkan engkau wahai Muhammad pada apa yang mereka bercanggahan mengenainya. Mereka tak beriman sampai mereka hakimkan engkau. Okey, wa qala, lalu berkata Imam Ahmad lepas tu, man radda hadithan Nabi SAW, barang siapa menolak satu hadis Nabi SAW, fahuwa ala syafa halakatin, maka dia di tebing kebinasaan. Tadi kata Quran tersuruh, mustahil benda tadi Allah perintah pada kita dan kita boleh go against, sengaja kan nak lawan Nabi, itu masalah lah. Kadang-kadang bila kita kata dalam arahan dan perbuatan Nabi SAW, memang kita tahu ada yang wajib, ada yang mustahab, digalakkan, bukan semua wajib. Tapi untuk kita sengaja tak nak buat tu kenapa? Dia kata, ustaz tak apa kan, makruh je kan. Macam apa? Macam benda yang kita boleh tak langgar, kenapa nak langgar? Kalau betul contoh macam awak tepi jalan kan, nak minum air, contoh minum air, Nabi suruh kita minum air dalam keadaan duduk, tak galak kan. Tapi kita kata, tapi ustaz kan Ali kata aku nampak Nabi minum berdiri. Masalah keperluan lah, kalau tak ada keperluan kenapa nak minum berdiri? Kalau kita tengah jalan kan, kalau kita duduk nanti orang langgar kita, ya tak apalah. Ini kita semua pantai asal tu, ni hadis je, sunat, sunat, bukannya wajib. So dia jadi masalah dalam hati tu, dia tak ada imtithal. Nabi punya figure tu tak agung dalam hati dia. Dan bila tak agung dia start lah, apa-apa pun langgar tak apa. Ini sangat bahaya, sangat bahaya. Dia kata, dan di antara sumber-sumber penerimaan yang bersandar pada kitab dan sunnah adalah ijma'. Yang kita sebut tadi ijma' kan. Okey. Maka ialah hujah di sisi salaf dalam persoalan-persoalan akidah. Bila ijma', okey, dan ijma' ni kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 115, ayat 115. Surah An-Nisa ayat 115 datang arahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan tentang tajuk keadaan orang yang menyanggahi Rasul dan orang-orang beriman. Okay, Allah Ta'ala kata, wa may yushakikir Rasul, dan siapa berada pada belah yang lain daripada Rasul. Maksudnya Rasul, macam itulah ada ustaz tu kata apa? Kalau Rasul pergi kanan, tok guru pergi kiri, ikut kiri. Ayat tu jelas-jelas tak benarkan. Kalau tok guru pergi kiri tadi kerana jalan yang ke kanan tadi tu dhaif, betul lah yang dia sahih, itu kan masalah kita ikut dia, tak ikut Nabi. Mana boleh kita tolak Nabi ikut tok guru. Lepas tu ayat tu kata wa may yushakikir Rasul, siapa yang berada pada belah lain daripada belah Rasul. Rasul pergi sini, dia pergi sini. Syaqqa belah. Kan? Mana belah sini, Nabi ke sini, dia ke sini. Mimba di ma tabayyana lahul huda, selama nyata pada dia petunjuk. Nyata dah jelas. Petunjuk dah jelas. Dalil yang sahih dan dhaif dah jelas. Tapi dia ikut juga dia opposite Rasul. Kemudian itu pada Rasul lah. Kemudian wayat tabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia ikuti selain jalan orang beriman. Bab ni Imam Syafi'i berdasar ayat ini, dia kata ini ijma'. Ijma' adalah wajib ikut. Sebab jalan orang beriman dimasukkan tadi, ada jamak jalan siapa? Para sahabat. Mereka sepakat dengan satu benda, tak kita nak ikut cara lain. Wa tabi'u sabil mimba nuwallihi ma tawalla. Orang kata kami paling kepada nak paling ke mana kami palingkan dia. Wa nuslihi jahannam. Dan kenapa jadi wajib? Allah Ta'ala bagi amaran sambil mengatakan kami masukkan dia dalam neraka nanti. Wasa'at masira, ia seburuk-buruk tempat kembali. Lepas tu ijma' jadi wajib. Tapi macam saya nak fahamkan, ijma' nanti bila para sahabat sepakat dengan satu pengertian, satu praktis. Contoh macam maghrib 3 rakaat,
Sahabat pergi ke mana ajar agama, kepada mana negara pelusuk pun, maghrib 3 rakaat. Solat ada 5 waktu. Kan? Pasal dalil hadis Nabi, dalil Quran datang, kita nak tahu maksud dia wajib ke sunat ke, para sahabat lah penentu dia. Kalau tidak kita pakai semua je, kita pakai. Ada hadis. Ada hadis macam anak kita. Dah solat dah. Jamak tadi. Kenapa jamak? Ada hadis. Kan hadis Ibn Abbas kata, telah menggabungkan Rasulullah SAW di antara Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, bukan kerana takut, bukan kerana hujan. Satu riwayat, bukan kerana takut, bukan kerana musafir. Lepas tu anak kita solat, dia kata dah solat dah tadi. Apa dia jawab? Apa kita nak jawab? Cuma pandang muka. Hadis betul lah. nak kata salah kan? Kita kata dia lawan hadis pula. Tapi kat sini nilai dia, hadis itu nak tahu hukum dia, tengok sahabat je praktis. Praktis sahabat tadi itu yang menjadikan kesepakatan untuk faham ia sunat ke, wajib ke, haram ke, makruh ke, sahabat lah penentu dia. Lepas tu para sahabat tak buat. Tak ada tiba-tiba macam, okay, ni jamaah macam hadis tadi tu. Tak ada. Faham Bahkan dia orang cuba nak faham bila kata-kata Ibn Abbas tadi, dia kata mungkin maksud dia Nabi lewatkan Zuhur, kedepankan Asar. Lewatkan Maghrib, kedepankan Isyak. Kerana keperluan nak rehat dan sebagainya kan. Mungkin itu. Tabi'in ada kata mungkin hujan kot. Mungkin hujan turun. Diorang cuba untuk justify kata-kata Ibn Abbas, hadis sahih. Kalau anak kita pakai jenuh pula menjawab. Mula telefon Ustaz, nak jawab macam mana ni? Ni saya bagi tahu. Hadis itu sahih, nak amal macam mana? Betul para sahabat. Macam juga macam Nabi pernah izinkan orang Habasyah bermain lembing dan perisai dalam masjid pada hari raya. Bahkan bergendang lagi. Lepas tu yang bergendang pun kata, tu boleh gendang dalam masjid lah. Dan Nabi izinkan orang Habasyah tu main lembing dan perisai sambil bergendang dalam masjid. Umar datang, Umar jerit. Woi, Umar marah. Habis kata, jangan kacau, teruskan. Pada hari raya satu. Kedua, tapi walaupun hari raya pula, problem dia, lepas tu para sahabat tak amal. Kalau kita amal, belakang ni, lepas solat raya, kita silat lah. Kata, Mat, baik, beli gendang silat satu. Ketang kan. Belakang, kan. Semua jadi apa, mak kilau lepas tu. Cerita dia, realiti dia, hadis itu sahih. Awak nak amal macam mana? Sebab tu para sahabat Nabi menjadi ukuran kita. Keharusan benda tersebut untuk satu keadaan, tapi bukan sunnah yang diamalkan. Bukan sunnah diamalkan. Sebab diorang tu baru masuk Islam. Kemudian diorang cara ketika hari raya diorang, kerajaan diorang dulu kat kampung macam tu diorang buat. Tapi untuk turn diorang terus kepada cara para sahabat yang duduk dengan Nabi sepanjang waktu, payah sikit. Jadi Nabi kadang let go. Terutama Badui. Para sahabat tak dibenarkan tanya soalan bukan-bukan. Tapi diorang datang, Ya Rasulullah, bila kiamat? Ya Rasulullah, selamba je. Yang sampai para sahabat tahu, kami dahulu larang daripada bertanya kepada Nabi SAW. Dari dia datang orang daripada kampung tanya, kami suka nak dengar apa Nabi jawab. Jadi layanan Nabi untuk mereka kita nilai. Bukan kita kata, tapi ada hadis Ustaz. Nabi bagi Ustaz. Soalan Nabi bagi, orang tu pun masuk Islam. Cara kampung ni gitu-gitu. Lepas tu dia keluar lah. Dia tukar, mungkin dulu dia apa benda dia chanting tak tahu. Last sekali depan Nabi, Muhammad hamba soleh. Muhammad hamba soleh. Muhammad hamba yang soleh. Gedung-gedang, main lembing perisai dalam masjid. Kata geng-geng ni bantai lah. Kalau Nabi bagi sekali, tu lain pun boleh lah. Salah ni. Sebab apa? Awak nak tahu, tengok sahabat. Tengok sahabat. Ini penting. Yang kita penting ini ijma'. Yang mana apa hadis atau Quran datang, untuk faham ini hukum dia apa, ini hukum dia apa, untuk tahu tengok sahabat. Berarti Imam Syafi'i kata memang wajib. Ijma' ni adalah hujah berdasar ayat 115 surah An-Nisa tadi yang saya bacakan. Dan yang mula-mula ijma' tu adalah para sahabat. Itu pertama. Kalau benda-benda baru macam masalah kopi, nak pakai kopi apa, jangan tanyalah. Sahabat Nabi minum kopi apa dulu? Kopi Hang Tuah tak ada. Kopi mocha ke? Dengan kata mocha tu nama satu pelabuhan dekat Yaman. Tu ada kaitan tak dengan sahabat? Ke minum kopi Zeus? Faham tak? Jadi kalau kita perhatikan benda tak ada.
Bab ni open. Tapi bab yang berkenaan, jadi para sahabat Nabi SAW, dia kita pada rujukan benda-benda yang muamalah harian kita, kereta nak pakai apa, tak adalah. Tapi bab agama, cara ibadat, akidah, akidah, akhlak, yang kita kata benda ni tak boleh kita langgar. Kesepakatan mereka tu adalah hujah ke atas kita. Tak boleh kita datangkan dengan idea baru. Okey. Dia kata apa? Kerana apa? Kerana setiap persoalan akidah ni tak kosong daripada dalil. Dia sentiasa ada dalil. Lalu ditambah kepada yang ijma' untuk menguatkannya dan untuk menyokong dan menguatkannya. Dan ijma' tadi dalil tu datang, maka sokongan tadi sahabat setuju dengan satu pengertian. Ada kita boleh datang dengan canggahan. Okay? Dan menolak daripadanya kebarangkalian yang salah. Estimation, mungkin maksud tak. Bila datang kesepakatan tadi, hilanglah ruang untuk seorang tu datang kata maybe maksud dia sekian. Dia cakap yang tu masalah. Ini kita kata kebahaya yang kita kata pentingnya tahu tentang ijma'. Dia kata yang kadang-kadang boleh datang kepada sangkaan-sangkaan. Okey, apatah lagi daripada ijma'. Ditegak apa dia kata fadlan an al ijma' yuqimu al hujjah al mukhalif. Tambahan pada itu, ijma' ni menjadi hujah ke atas orang yang menyanggah. Bila kita datang ijma' dan tak ada siapa boleh datangkan yang ketiga atau second opinion. Dan berterusan salafus salih menukilkan ijma' dalam banyak persoalan-persoalan. Antara contoh dia, pertama ijma' yang disebut oleh Imam Ahmad dalam risalah Al-Hasan Ar-Ribai yang telah kita sebutkan itu, yang dia kata jumpa berpuluh orang sahabat, semua macam ni, semua berpegang dengan pendapat ini. Ini contoh. Kemudian kedua, menukilkan Imam Al-Lalakai dengan sanadnya daripada Imam Bukhari yang mati pada tahun 256 Hijrah, bahawa beliau berkata, Imam Bukhari kata apa? Laqitu akthar min alfi rajulin min ahli ilmi. Aku telah bertemu 1000 orang di kalangan ahli ilmu. Min ahli Hijaz, daripada penduduk Hijaz. Nah, Hijaz ni kan kawasan pegunungan. Dia tanah Arab ni sebenarnya bagi 3 bahagian. Bahagian laut ke Laut Merah dipanggil Tihamah. Kawasan pergunungan dipanggil Hijaz. Kawasan yang rata sampai ke Iraq tu dipanggil Najd. Dia pempecahan nama kawasan tersebut. Najd. Jadi itu nama tempat, nama kedudukan tanah tadi. Jadi bila dikata kat sini, dia kata ahli Hijaz, Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, Mesir. Ini Imam Bukhari kata aku jumpa kat semua tempat ni. 1000 orang ulama laki tuhum Karrat. Aku jumpa mereka berulang-ulang kali. Kornan ba'da kornin, satu generasi lepas generasi. Bapa aku jumpa anak, jumpa atuk, jumpa bapa, semua aku jumpa, dia kata. Semua kornan ba'da kornin, kemudian satu generasi lepas generasi berikutnya. Jadi kemudian sarada jumlatan min asma'i. Kemudian Imam Bukhari bawakan nama-nama mereka. Wa qala, dan dia kata apa? Kata Imam Bukhari, fama ra'aitu wahidan minhum, aku tak dapati seorang pun di kalangan mereka yakhtalifu fi hadil asya', bercanggahan pada perkara-perkara ini. Apa perkara ini tersebut? Dia sebut tentang i'tiqad mereka pada iman bertambah dan berkurang, tentang kalam Allah, tentang tauhid. Mana tak ada mereka macam ada opinion lain. 1000. Dan yang kita tahu Imam Bukhari punya hafalan bukan calang-calang. Dia kata 1000 semua sama. Bila sama tu kesepakatan lah di atas maksud tersebut, tak ada canggah. Tu kan bila kita kata orang tu kata macam cabang akidah aja ni, jaga-jaga sikit lah bab apa. Kalau orang dah sepakat, awak datang dengan cabang baru apa? Awak kata benda cabang je, sedangkan mereka bersepakat. Okay? Baik. Ketiga, di antaranya apa dinukilkan oleh Harb bin Ismail Al-Kirmani daripada yang mati 280, anak murid daripada dia dengan Imam Ahmad daripada salaf, okay? Wa ashabul athar. Dia kata di mana dia berkata ini daripada nukilkan, dia kata ini mazhab imam-imam ilmu, hada mazhabu aimatil ilm, ashab wa ashabul athari, dan orang-orang yang terlibat dengan penukilan hadis-hadis Nabi SAW. Wa ahlus sunnatil mutamassikin bi uruqiha, dan ahli sunnah ni berpegang dengan akar pangkalnya. Okey, al-ma'rufin biha, yang dikenali mereka ahli sunnah. Okey, al-muqtada bihim fiha, yang mereka diikuti dengan mereka padanya. Dari sisi dari semenjak ashabin Nabi, daripada semenjak sahabat-sahabat Nabi SAW sampai hari kita ini. Tapi 280 dia mati 280.
Sampai hari kita ini, daripada zaman sahabat sampai sekarang, dia kata aku telah sempat adraktu min ulama Iraq. Aku dah jumpa siapa aku jumpa di kalangan ulama-ulama Iraq, Hijaz dan Syam. Bila Hijaz tu Mekah Madinah lah. Syam, Syria, Jordan ke atas tu. Okey, Palestin. Wa ghairihim selain mereka alaiha, di atas pendapat yang sama. Maka dia kata kalau dah macam tu, faman khalafa syai' min hadhil madhahibi, mana siapa menyanggai satu daripada pendapat-pendapat ini, au ta'ana fiha, ataupun buat pertuduhan padanya, au aba qailaha, atau dia mengaibkan siapa mengata berpendapat dengan pendapat ini, fahuwa mukhalifun, maka dia adalah orang yang menyanggahi, mubtadi'un, pelaku bid'ah, kharijun minal jamaati, keluar daripada jemaah umat Islam, zaidun an manhajis sunnati wasabil haqqi, terpesong daripada manhaj atau laluan sunnah serta jalan kebenaran. Waqala, dan dia kata lagi, ini apa yang aku ceritakan ni adalah mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal yang mati 241 Hijrah, Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad 238, wa Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, ini guru yang Bukhari, Al-Humaidi ni guru yang Bukhari, mati tahun 219. Sa'id bin Mansur 227 mati, dan selain mereka di kalangan orang yang kami duduk bersama-sama dengan mereka dan kami ambil dari mereka ilmu. Kita kami ambil mereka ilmu, mereka semua pendapat yang sama dengan perkara ini. Kemudian dia sebutkan beberapa persoalan lain. Di antara juga adalah apa dinukilkan oleh Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim ni kalau kita nak tahu tafsiran salaf, maka kitab dia antara tafsir tertua. Kita kata setara dengan apa Imam At-Tabari punya kitab. Imam At-Tabari antara pertama kan, sekarang kita tafsir daripada Fatihah sampai An-Nas. Ibn Abi Hatim sama. Jadi Ibn Abi Hatim Ar-Razi, dia kata yang mati tahun 327 Hijrah. Daripada bapa dia Abu Hatim Ar-Razi yang mati tahun 277 Hijrah, dan Abu Zur'ah yang mati tahun 264 Hijrah. Dia kata menukilkan daripada mazhab Ahlussunnah, mereka dua berkata, mana Ibn Abi Hatim dengan bapa dia dan juga Abu Zur'ah kata apa? Adraknal ulama'a, kami sempat dengan para ulama, fi jamil amsar, pada semua pelosok negeri. Fakana mazhabuhum, maka mazhab mereka semua adalah al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah kata-kata dan perbuatan, bukan hanya apa dalam hati. Ada orang yang geng-geng ahli kalam ni lah, dia kata dalam hati tu percayalah, iman lah. Memang kita ikut meaning bahasa betul, tapi meaning syarak tak kena. Sebab meaning syarak tak kena? Sebab meaning syarak tadi, iman itu kata-kata dan perbuatan, bukan hanya setakat i'tiqad. Dia mesti ada perbuatan, mesti ada kata-kata. Sebab tu kita, seorang yang beriman tadi, tak dikira Muslim sampai dia lafazkan syahadah, kecuali dia bisu je boleh tunggu isyarat. Kalau tidak, dia kena lafazkan. Kalau tak lafazkan, walaupun dia macam, tapi dia boleh buat semua, tapi tak lafazkan, tak lafazkan syahadah, maka dia mati, tak boleh kita uruskan sebagai seorang Muslim. Tak boleh ambil jenazah tanam kat kubur Islam. Nampak simple kan? Tapi itu realiti dia. Mesti lafaz. Tak mesti lafaz. Tak boleh kata tak nak lafaz. Tak nak, saya tak nak lafaz. Saya tahulah Muhammad betul, tapi saya tak nak lafaz. Kan Nabi minta pak saudara dia lafazkan, qul la ilaha illallah. Kalau dalam hati pak saudara dia ada kan, katakanlah ada, tak selamat, tak diterima. Dia mesti ada tiga-tiga. Mesti ada i'tiqad dalam hati, kata-kata dengan lidah, perbuatan dengan anggota, baru dikata sebagai seorang mukmin. Okay, bukan hanya setakat kepercayaan. Sebab dia kata, yang pertama sebut iman itu adalah kata-kata dan amal, bertambah dan berkurang. Yazid wa yanqus. Ini yang Imam Bukhari letakkan bab dalam kitab sahih dia. Wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluk, dan Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Itu ayat kita dia orang datang ke argument, hari tu tak ada, sekarang ada. Baru makhluk. Kita tak akan cakap macam tu kepada sifat Allah Ta'ala. Bahkan yang disebut dalam Quran, Al-Quran kalamullah. Stop situ lah. Lagi bahaskan apa? Tak mendapatkan iman pun. Ramai orang yang kata, yang sibuk kata macam tu, dan perangai tak senonoh. Dia katalah, perangai tak senonoh. Tak ikut perintah Tuhan, langgar halal haram. Tapi dia sibuklah dengan Quran kalam, Quran makhluk.
Ini sangat bahaya Baik. Yep. Bukan Khawarij. Okey, Khawarij dan Khawarij. Mereka ni adalah golongan yang menentang start daripada zaman Osman, dia mula interpret Quran. Dia baca Quran. Tapi dia faham Quran tak nak ikut cara para sahabat. Itu je. Dia faham Quran tapi tak ikut cara sahabat. Sebab tu dia kata Osman langgar ni, dia pergi sekepung Madinah suruh Osman letak jawatan bunuh. Ali bin Abi Talib tak nak pakai gelaran Amirul Mukminin. Dia kata kalau Ali tak pakai Amirul Mukminin, Ali Amir Kafirin lah cakap. Ibn Abbas pergi lawan diorang kan. Jadi diorang ni kumpulan yang bunuh Osman sebab yalah kadang-kadang ada zaman kita lah. Yang bila orang kata macam ISIS dan sebagainya kan. Tergolong dalam keadaan tadi. Syarat-syarat jihad tak ambil. Kita bukan tak ada. Jihad ini adalah perintah Allah Ta'ala yang jelas sampai kiamat. Cuma dia ada syarat-syarat dia. Antara syarat terbesar dia adalah mesti dengan arahan pemerintah. Mesti dengan arahan pemerintah. Pemerintah tak ni macam para sahabat Nabi geram je dengan orang musyrikin Mekah. Tapi selagi Nabi tak suruh keluar, dia tak keluar. Umar berapa kali ada orang buat benda kemukan yang nampak kemunafikan dia. Umar tarik pedang. Dia kata, ya Rasulullah, biar aku pancung kepala orang ni. Dia takkan jumpa-jumpa syak pancung terus. Tak ada, dia takkan buat. Itu realiti masalah jihad yang sampai sekarang orang masih masalah lagi tak faham. Kita tak pernah menafikan jihad, tapi jihad ada syarat. Macam ada tangan pencuri tak potong kecuali dengan arahan pemerintah atau pemerintah yang buat. Bukan kita belajar-belajar, kita belum hudud. Lepas tu keluar, bang beli Victorinox bang, pisau tu tajam sikit. Ataupun tadi kata tak ada lagi FD kan, yang Jerman punya. Seorang tu kata tak F herder. Dia sentiasa lah kita faham kan, bukan kita kena potong sendiri. Kita faham hukum, kita faham syarat nak kena potong, tapi yang memotong mestilah kerajaan. Kisos mana balas bunuh orang bunuh keluarga kita. Kita tak boleh bunuh sendiri, mesti kerajaan yang buat. Macam tu jugalah masalah jihad. Tak boleh keluar dengan sendiri. Sebab Nabi SAW ketika perang Uhud, ketika Ibnu Umar nak ikut sekali, Nabi tak bagi, umur dia 14 tahun ketika tu. Kalau ikut logik 14 tahun datang balik dan sebagainya, boleh je keluar sendiri, tapi Nabi tak bagi, tak boleh masuk. Ketika perang Ahzab, umur 15 pun dia bagi masuk. So menunjukkan dia nak masuk dalam barisan tentera tu kena arahan pemerintah. Pemerintah tak bagi, tak boleh keluar. Ni banyak orang langgar bab ni. Yang keluar pergi Syria lah, pergi mana lah, sayang. Betul. Dia macam ni tau. Beza dia, kalau benda jadi depan kita, depan datang ni, ada orang datang, rempuh tempat ni, nak cuba rompak kita. Gaduh. Lawan. Tak payah tunggu arahan pemerintah, telefon dulu. Hello Agung, boleh tak kami lawan? Tak ada. Kena faham. Apa depan kita buat? Untuk retaliate. Semalam orang tu rompak, kita cari perompak. Itu bukan kerja kita. Retaliation bukan kerja kita. Itu kerja kerajaan. Kalau tidak semua orang lah keluar. Mana bang? Cari perompak. Faham tak? Retaliation bukan kerja kita. Depan mata kita orang tu buat tawan. Gaduh. Lepas tu Nabi SAW bila ada seorang sahabat tu kata, dia kata, Rasulullah, inna rajula, seseorang lelaki tu yuridu akhdha mali, dia nak ambil harta aku. Sahih Muslim hadis ni. Nabi kata, la tu'tihi malak, yang kau beri dia harta kau. Dia kata, ya Rasulullah, in qatalani. Dia kata, ya Rasulullah, kau dah serang aku. Nabi kata, qatilhu, lawan dia balik. Lawan balik. Kita macam, tapi polis kata bagi. Sebab apa? Selamat nyawa kan lagi baik. Di sini pilihan. Ini azimah, ini rukhsah. Kalau orang tu rasa tak nak gaduh, nak bagi, itu kelonggaran. Kalau dia nak pegang betul-betul, pertahankan, macam Nabi kata, pertahankanlah. Dia mati pun tak apa. Kamu kata nyawa atau wang atau nyawa kan. Jadi dari tidak, Nabi kata qatilhu, lawan balik. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, in qatalani, kau dibunuh aku. Nabi kata, fa anta syahid, kau syahid. Dia kata, ya Rasulullah, in qataltu, aku terbunuh dia, fa huwa finnar, dalam neraka. Direct Nabi bagi jawapan. Tak ada sikit berselingkuh. Ini benda depan mata kita. Adapun kita nak pergi cari orang, itu satu benda lain. Orang tu lah. Orang yang menyerang tadi dalam neraka. Confirm. Tapi dalam konteks undang-undang macam mana? Undang-undang kita tengok keadaan. Pasal mempertahankan diri, kita lepas. Tapi kena tengok juga. Macam kita sebut dia tu. Kita, orang tu kat mana? Kalau dalam premis kita lepuk dia, terbunuh, kita bagi jawapan boleh lepas.
Tapi kalau dia dah lari depan sana, kita kejar dengan parang. Retaliation masalah. Awak tetak dia mati, awak kena gantung. Ini jangan silap faham ada kes dia tu kan. Sebenarnya banyak orang tak faham bab ni. Hatta benda tu dalam undang-undang sivil pun follow Islam punya. Sebenarnya. Sebab benda tu dia pegang barang, kata dia curi barang ni kan, handphone ni. Selagi dia tak lepas handphone ni, kita gaduh dengan dia sampai terbunuh pun tak apa. Dia lepaskan saja, dapat barang kita, untuk pukul dia ke sebab itu kan kerja kita. Kejar pakai ni. Jadi kes banyak kes benda macam ni yang orang salah faham. Accident lah. Itu sebab tanya, kereta dia kat mana? Sana. Kereta awak kat mana? Sini. Lepas tu awak pergi mana? Kita pergi sana. Lepas tu jalan dengan tangan kosong ke? Ada senjata? Senjata pula tanya. Apa senjata dia? Cawan kertas. Tak apalah. Tak patut mati ni. Tapi kalau kita bawa pisau 5 inci atau kayu baseball, itu dah masalah. Boleh walaupun terbunuh orang tu, dia panggil bunuh dengan niat. Dia kata tak ada niat lah ustaz, saya hayun je. Senjata awak bawa tu boleh bunuh. Ni bab orang tak faham ni, jaga-jaga sikit. Lepas tu ada orang kata duduk di dalam kereta, bukan masalah pengecut, awak kena faham. Awak keluar kereta, awak pergi kereta dia, dah charge. Mana awak boleh dicam menyerang. Tu realiti benda-benda ni, kena jaga-jaga sikit. Banyak orang tak faham. Tapi nak balik pada asal, untuk retaliation tu kerja kerajaan, bukan kerja kita. Ini kita dengar, sekian pergi keluar. Kan? Abang kita gelanggar, kita pergi cari orang tu pukul pula. Tak boleh. Walaupun dalam Islam orang salah. Walaupun salah. Ini jadi kes baik. Jadi benda macam ni, kita kata benda ni di sisi para ulama sangat jelas. Tak ada benda yang tak dicanggahkan. Dan di sana ada contoh-contoh banyak yang tidak ada ruang untuk sebutan di sini. Dan demikianlah, dan telah menghaskan sebahagian para ulama penukilan padanya ijma' dalam persoalan akidah. Okey. Contoh di antaranya adalah kitab Ijtima' Juyushul Islamiyah karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mati 751. Dia dikhususkan ijma' dalam masalah akidah. Okey. Dan dalam diperakui padanya ijma' oleh ahli sunnah di atas Allah Taala ni, di atas tingginya Allah Taala bersemayam di atas arash, seperti kitab Ulul Alil Ghaffar oleh Imam Az-Zahabi yang mati 748. Ini pun sama, memang jelas dia nukilkan ijma', kesepakatan daripada zaman sahabat, tabi'in sampai sekarang. Tak ada siapa pun sebenarnya. Cuma datang ahli kalam, barulah timbul persoalan ini. Okey, kita berhenti sini insya-Allah. Nanti kita akan ambil tajuk keempat kita adalah penisbahan sebahagian ahli kalam kepada para imam-imam yang empat, kata-kata mereka. Dia kata inilah Imam Syafi'i kata. Kat sini kita akan terangkan pula macam mana boleh timbulnya ada orang-orang yang menisbah diri sebagai ulama mazhab Syafi'i, tapi dia tak ikut Imam Syafi'i punya akidah. Kita akan bincangkan tajuk tu khusus spesifik insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Ya. Okey, bila sebut takwilan ayat sifat, sebenarnya kesilapan faham setengah orang adalah mereka takwilkan sebab tak dapat faham, maka mereka tafsir dengan cara lain. Sedangkan penggunaan Arab memang pakai macam tu. Ini kena faham betul So orang Arab, bila orang Arab faham pakai macam tu, macam kita orang Melayu kita lah. Macam kita kata contoh macam apa? Kita ada bidalan bahasa. Contoh kita punya bidalan bahasa, panjang tangan. Panjang tangan. So panjang tangan dalam bahasa kita maksud dia curi. Okey. So bila kita gunakan panjang tangan tadi dengan pengesian, tu bukan maksud panjang tangan. Kita punya bahasa memang ada penggunaan tadi. Bukan baru buat semalam. Bukan baru buat zaman ni. Tak, dah ada dulu. Jadi penggunaan tu memang orang Arab, macam Arab lah. Kalimah tu dipakai macam tu. Digunakan maksud itu. So itu bukan masalah takwilan sebenarnya. Ini jangan salah faham. Bukan takwilan. Ini memang penggunaan mereka. Orang kita salah faham, menyangka bahawa bila nama asma' dan sifat Allah Ta'ala tak dapat dipaham dengan akal, kita tafsirkan dengan apa yang logik.
Ini masalah yang berlaku. Kenapa diorang takwilkan asma' dan sifat Allah Ta'ala kepada pengertian yang kononnya memberi tahu pada orang apa benda sebenarnya. Apa benda agaknya maksud dia. Macam ni, yang simple sebagai saya faham. Kalau kita tinggal sekarang ni dekat Kenya. Lepas tu saya kata, tuan-tuan sekalian minta maaf terlambat. Tadi ada rimau tengah jalan, ada singa tengah jalan. Tuan-tuan faham apa? Singa betul lah kan? Sebaliknya, kalau kita sekarang kat Malaysia, kakak minta maaf lambat tadi ada singa tengah jalan. Okay. Apa situasi dia? Bila saya sebut kat Malaysia, terus akak kata macam, mana singa tengah jalan? Mesti ustaz maksud lain. Kita start elaborate lah. Ustaz masukkan singa ni polis tu ke, JPJ ke, kan? Dan kita akan mula elaborate. Elaboration kita tu sebab benda tu mustahil. Soalan bila tentang asma' dan sifat Allah Ta'ala, siapa yang dapat tahu semua? Awak kata mustahil, awak dah tengok ke? Awak kata mustahil Allah Ta'ala punya kata-kata kalam ada suara, ada huruf. Bila awak sembang Allah Ta'ala? Tapi ikut dia logik tadi masalah. Dia pakai logik untuk buang, bukan berdasar kepada dalil. Ikut dalil Allah Ta'ala beritahu, dia cakap dengan Musa direct. Musa cakap, Allah cakap dengan Musa direct. Datang kita, tapi nampak tak? Sedangkan masalah asas tadi, kita cuma jadi pening kepala bila benda tu boleh kita tahu. Macam tadilah di Malaysia, mana ada singa bersepah ke tengah jalan. Tapi kalau dekat Kenya, memang singa sepah lah sambil jalan safari park tu kan, dia ada singa. Dia ada sikit ada singa. Kalau naik basikal, dia nong lagi. Kayu. Alamak, kan dia raung kat depan. Memanglah kita akan kelam kabut. Dekat Malaysia kita cakap kalimah tadi, walau mungkin singa zoo terlepas. Ada tak kemana kalian? Boleh kan? Jadi sekali tu kuda belang ke berlari dekat highway. Burung kasawari ada sekali. Orang kejar kat highway. Boleh berlaku. Tapi ikut pada asal kebiasaan, kasawari tak jalan tengah jalan. Faham So jadi bila kes yang takwil tadi asma' dan sifat, kadang-kadang takwilan tadi tu diorang sangka apa yang dicakap tadi memang dia kata benda ni orang Arab tak faham, maka alih pada maksud lain. Itu salah. So orang Arab pakai apa mereka pakai saja. Dengan apa mereka guna, itu kita faham. Bukan maksud kita kata Arab tak faham maka Arab takwilkan. So takwilan atau melarikan daripada zahir kepada takwilan. Macam tadi kan zahir, maksud dia kata di Kenya singa is singa, zahir. Kalau kat Malaysia singa is maybe bukan singa, itu takwil. Jadi orang macam takkan singa kok, mana ada singa kat Malaysia. Kalau rimau boleh tak? Kalau kata saya minta maaf, kat highway tadi saya berhenti sebab ada rimau. Contoh LPT. Kan jadi kes kan, atau jalan Greek. Memang ada rimau tengah jalan. Katanya duduk tengah-tengah jalan. Berhenti kereta semua. Benda berlaku. Tapi kalau kata singa, awak ada start, mana boleh ada singa? Faham Sudut asal masalah takwilan tadi bukan masalah kerana ia mustahil ikut akal. Tapi golongan yang kita kata yang cuba larikan tadi, dia pakai akal. Logik dia tak logik. Sedangkan kita, Allah Ta'ala asma' dan sifat dia, kita tak pernah dapat tahu. Kecuali apa dia bagi tahu pada kita je. Stop situ. Untuk kita datangkan dan kata maksud dia lain, kecuali kita macam itulah. Kena kita tengok dululah. Macam nak kata tak ada? Saya dah tengok dah. Mana tadi jumpa Allah Ta'ala. Bagus. Jenuh lah. Okay, baik. Okay. Wallahu a'lam. Berhenti sini. Ni lari lah. Okay. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada bulan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamu alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.